Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada suratul Muddathir dan kita telah ambil pada minggu yang lalu ayat pertama sampai ayat ke-10. From ayat 1 to 10 last week. And today insyaAllah pada hari ini kita akan sambung ayat yang ke-11 sampai yang ke-30 insyaAllah. Pada hari ini insyaAllah 11 dan 30. Dan pada ayat yang 1 sampai 10 hari itu kita baca menerang penjelasan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dan beritahu berkenaan dengan bagaimana arahan untuk Nabi SAW berdakwah disampaikan kepada baginda, dan antara suruh baginda bangun dan juga membersihkan memberi peringatan, dan juga Tuhan hendak baginda besarkan. Dan dalam tajuk berkenaan thiyabaka fatahhir tu kita dapati penjelasan yang paling nyata bukannya masalah baju, tapi ia adalah hati. Tapi kalau dua-dua sekali pun tak apa. Yang penting sekali adalah hati. Baju bersih tapi hati tidak betul, maka ada masalah. Dan kita bahaskan dan juga dibincangkan bahawa kita disuruh supaya bersabar. Li rabbika fasbir, pada Tuhan kita hendaklah kita bersabar. Baik. Dan bahagian terakhir kita ambil itu adalah berkenaan dengan wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Fa idza nukira fin naqur, bila ditiupkan pada sangkakala, fadzalika yawma idzin yaumun asir, maka itulah hari yang payah atau berat. Al kafirun ghairu yasir, kata orang kafir ia tidaklah mudah. Okay, dan itulah yang Allah terangkan berkenaan peringatan tentang tajuk supaya Nabi SAW berdakwah dan menjelaskan kepada manusia berkenaan apa yang diwahyukan. Baik. Hari ini kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala saying in that ayat, mutawa'idan li hadzal khabith, memberikan janji, amaran, warning kepada al-khabith. Yang dimaksudkan di situ tak diterangkan lagi nama dia, orang yang keji ni. Allazi an'ama Allahu alaihi bi ni'amid dunya, yang orang ni diberi nikmat oleh Ta'ala ke atasnya dengan nikmat-nikmat dunia. Every nikmat dunia dapat. Fakafara bi an'amillah, tapi dia kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahawa benda berkenaan adalah kurniaan Allah Taala untuknya, diberi kepada dia kurniaan yang banyak, tapi dia lupa. Wa baddalaha kufra, dan dia gantikan nikmat Allah Taala tadi dengan apa? Digantikan, dibalas dengan kekufuran. Wa qabalaha bil juhud, dan dia hadapkan kepada nikmat Allah Taala tadi dengan juhud, penentangan. Juhud, penentangan. Bi ayatillah, dengan ayat Allah. Waftira 'alaiha, dan juga membuat mereka-reka cerita bohong ke atas ayat-ayat Allah Taala. Wa ja'alaha min qaulil bashar, dan dia menjadikan ayat-ayat Allah Taala tadi sebagai apa? Termasuk dalam kata-kata manusia. Wa qad addadallahu 'alaihi ni'amahu, dan dalam ayat ini wa qad addada, Allah Taala telah membilang, Allah Taala count alaihi, ke atas orang ni, ni'amahu, dia punya nikmat-nikmat dapat.
apa blessing yang diterima daripada Allah Ta'ala. Haitsu qala, di mana dia Allah Ta'ala berfirman, "Zarni wa man khalaqtu wahida." Zarni, hey Muhammad, biarkanlah, lepaskanlah. Let me, mana biar aku saja yang berhadapan dengan siapa? Wa man khalaqtu wahida, dengan orang yang aku ciptakan dia ni berseorangan je. Ai kharaja min batni ummihi wahdahu. Mana maksud dia, orang ni sebenarnya dia keluar dari perut mak dia berseorangan. Everybody is actually come out from the perut mak ni. Dia tak bawa harta. La mala lahu, tak ada harta. Wala walad, dan tak ada anak. Mana bila orang tu lahir, dia berseorangan, menangis, teranjang bugil, kemudian dia wek, tapi tidak ada apa benda, nothing sebenarnya, tak miliki apa-apa. Itu keadaan semua orang. Sama ada orang yang dimaksudkan dalam ayat ini atau siapa sahaja sebenarnya. Kemudian thumma razaqahullah, kemudian Allah Ta'ala yang rezekikan dia, jadikan dapat harta. Asalnya tak ada harta tapi dapat harta lepas tu. Asal tak ada anak tapi dapat anak lepas tu. Malam mamduda, yang dikatakan malam mamduda tadi, itu harta yang banyak. Okey, zadni khalaqtu wa man khalaqtu wahida. Okey, mana biarkan aku, hai Muhammad, menghadapi orang yang berhadapan dengan orang yang aku ciptakan ini berseorangan. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dalam masa sama aku jadikan untuk dia harta yang mamdud, mana extend sebenarnya. Diberi perkataan madda. Madda is actually in Arabic panjang, extend. Itu mad lazim, mad jaiz. Belajar kan tajwid? Mamdud ni actually extended. Mana harta dia melimpah-limpah. Ai wasi'an katsira, itu luas dan juga banyak. Luas dan juga banyak. Luas dan juga banyak. Waqila, dan dikatakan harta yang dimiliki oleh orang ini alfa dinar, 1000 dinar. 1000 dinar. Berapa 1000 dinar agak? Okey. Mudah je kira. Okey. Sekarang ni bukan ke kambing. Okey. Sekarang ni 1 dinar bersamaan 4.25 gram. 4.25 gram. Itu nilai 1 dinar. 1 dinar, 1 dinar of gold is actually equivalent to 4.2.5. Mana 2.25 Mana 4.25. Okey, gram. Gram. Pasal 85 gram emas sama dengan 20 dinar. Okey. Kalau 4.5 gram ni, kali 1000 lah. Kan? Ni satu kan? Apa dapat? 4,250 gram. Bersamaan 4 kilo 250 gram. Kali dengan apa? Berapa sekarang ni? 1 kali 100 lah Kak cakap. Mudah. Alamak, silap. Gagal. Oh lah. 4250 kali sekarang 17 kan Mas? 15 lah, 15 banyak sikit. Nampak banyak. Kalau tak letak 1 nampak sikit. Okey. Mana orang tu ada harta bukan dalam 63,000 673 637,500. 637,500. Pasal dia sebut waja'altu lahu malam mamduda, aku kami jadikan untuk dia harta yang banyak. Dia dalam ayat ni tadi, siapa bersama dia dalam ayat ni kita sedang bincangkan ayat pertama, ayat yang ke-11 sampai ayat ke-30 surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir, yang mana dalam ayat ini Allah Ta'ala mula nak beritahu pada Nabi SAW pasal Nabi bila berdakwah orang akan tentang. Lalu penentangan itu dihadapi oleh baginda SAW, dan Allah Ta'ala pujuk baginda untuk beritahu jangan bimbang, yang takut orang-orang yang engkau menentang engkau tu biar aku hadapi mereka. Dan Allah Ta'ala sebut zarni man khalaqtu wahida, wahai Muhammad, biarkan aku berhadapan mereka dengan siapa? Dengan orang yang aku jadikan dia ni berseorangan. Kan keluar dari perut mak dia kan seorang-seorang. Tak ada harta, tak ada anak, tak ada apa. Dan waja'altu lahu malam mamduda, dan masa sama Allah Ta'ala rezekikan dia dan Allah Ta'ala jadikan dia untuk dia harta yang banyak. Apa makna malam mamduda tadi? Okey, qila dimaksudkan, ada dikatakan alfu dinar, 1000 dinar. Bersamaan dengan berapa tadi? 637,500 ringgit. Sekarang ni pun kita rasa kaya dah kot. Kalau orang tu ada setengah juta pun rasa kaya kan. Ni sekarang bayangkan zaman Rasulullah dulu, bila dikatakan malam mamduda tadi, mungkin meaning dia macam tu. Wakilah, dan dikatakan juga mi'ata dinar, 100,000 dinar. 100,000 dinar tambah 2 kosong. Tambah 2 kosong pada 650,000 apa? 63 juta. Kan banyak, serius banyak. Okey, itu maksud yang dimaksudkan. Wakilah, ada budak menyatakan
Ardon yastaghilluha, orang tu ada harta yang banyak, maksudnya tanah yang dia boleh gunakan ia. Untuk cuk tanam, dia ada luas tanah yang luas untuk tanam pokok anggur, pokok tamar, semua sekali dia ada. So actually itu meaning. Wakil ghairu dzalik, ada kata macam-macam, mungkin maksud yang lain. Mungkin maksudnya harta yang melimpah ruah tu, yang melimpah ruah tadi, apa meaning dia? Ada kata 1000 dinar, ada kata 100,000 dinar, ada kata tanah yang apa dia boleh untuk gunakan dan kerjakan. Mungkin itu juga dikatakan sebagai harta yang melimpah ruah bagi orang berkenaan. Wa ja'ala lahu wakila ghairu dzalik, wa ja'ala lahu banina syuhuda, dan dia itu Allah Taala jadikan, wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Mana biarkan Muhammad aku hadapi dengan orang ni yang lahir berseorangan, tapi aku jadikan untuk dia harta yang extend, melimpah. Dan juga aku jadikan untuk dia anak yang syuhud, hadir. Qala Mujahid, berkata Mujahid, syuhud maksud dia apa? La yaghibun, tidak gaib, tidak hilang. Maksud tak hilang ni bukan maksud dia anak dia jadi jin. Maksud di sini, kan biasa mak bapak ni kan, bila kalau dia dapat anak dia hadir dekat rumah sentiasa, dia seronok kan. Dan besar-besar pun tak lari juga. Kalau dekat US atau barat, dia anggap benda tu apa? Anak tu dari duduk rumah je tak elok kan. Tapi dalam kehidupan biasa sebenarnya ibu bapa seronok bila anak dia ramai kat rumah. Sebenarnya dia seronok bila ada kat rumah kan. Dia happy. Walaupun tak ada benda pun dia seronok tengok anak depan mata dia. Jadi kata apa? Ai huduran indahu la yusafirun bitijarat. Maksud dia anak dia tadi hadir di sisi dia, tidak bermusafir untuk apa? Perniagaan-perniagaan. Maksud dia anak duduk di situ, tak ada letih, tak ada penat, sentiasa datang hadir dengan dia. Ya, tapi kalau anak tu bergantung dengan dia pun menyampah juga Jadi sebenarnya ni satu benda faham. Satu peringkat kan, bila manusia ni dia sampai umur tertentu, bila anak dia asyik hilang, tak ada kat rumah, dia tak ada duit dah. Dia tak kisah kalau anak dia nak dibayar, suruh hadir dia akan bayar. Macam tu sekali sebenarnya. Pasal bila manusia dia nak berteman, manusia ni perangai dia nak berteman. So teman tadi kalau dia kata seorang je, dia akan macam boring juga. So sekali kalau anak dia sentiasa hadir dan sebagainya, dia akan seronok. Tu saya kata kan, ada orang hamba Taala ni, dia duduk kat hospital IJN tu tak nak keluar. Kan, ingat kan saya sebut kan? Okey. Dia tak nak keluar. Punca dia, pengawal dia kata apa? Dia kalau dia balik duduk istana, tak ada siapa nak datang lawat. Anak dia tak ni, tak buat jadual fizikal. Mana? Tak ada masa. Percayalah cakap. Ni kata anak kita, macam anak kecil-kecil kan, tu dah besar nanti. Bila tak datang jenguk, akak akan risau. Kan? Bila kalau anak-anak kat sentiasa hadir, datang rumah dan sebagainya kan, akak akan happy. Dan kalau dia kata dia hilang, tak datang-datang, setahun sekali datang, akak akan menyampah. Akan geram pasal anak aku tak beri tak layan dan sebagainya. Mana tengok dah. Saya ramai orang depan mata saya tengok. Kalau anak kata anak depan mata dia gembira, happy. Dia tak apa dah, tak payah keluar apa, mak tanggung kau, dia kata. Cantik sekali sebenarnya. Tapi dalam masyarakat kita ni, kita kata pasal orang-orang barat dia tak sama macam kita. Mana dari si orang Arab dia pun semua macam tu. Sebab kenapa orang Arab dia buat rumah, tahu rumah macam mana? Tak ada atap. Bila naik atas atap bumbung tu, nanti dia akan ada besi lagi. Actually the Arabs dia bina rumah, when they build the house, dia akan letakkan atas tu, dia akan ada besi. So to extend the second level. Pasal bila dia kahwin, okey tu mari kan. Lepas tu bila anak dia kahwin, dia buat tingkat 2. So anak duduk atas. Cucu dia kahwin, dia buat tingkat 3 di atas. Masalahnya kalau akak naik tu, actually in dekat Sana'a Yaman Sana'a Yaman. Bandar tu zaman dulu macam tu, zaman sekarang macam tu lagi. Rumah tu dibuat daripada tanah. Tapi extend naik ke atas, tak roboh pun, tak pernah roboh. Tapi diorang memang happy kalau anak dia ada di rumah berkenaan. Lupa macam tu even Japanese also. Like dia ada son and daughter to sit in the house kan. Actually benda tu benda seronok sebenarnya, happy. Bila ada rumah tu. Jadi sekarang ni Allah Taala sedang ungkit pada orang yang lawan Al-Quran ni, yang lawan Al-Quran ni, apa Allah Taala bagi pada dia yang dia terlupa sampaikan dia berani lawan Allah Taala. Allah Taala kata wa ja'altu lahu malam mamduda wa banin syuhuda, wa ja'al lahu, dan Allah Taala jadi untuk dia banin syuhud, mana anak-anak yang hadir. Qala berkata Mujahid, la yaghibun, mereka tak hilang, ai huduran indah, hadir di sisi dia. Dengan seronok dalam rumah tu ramai-ramai. Kita tahu ada orang kat sini. Bila ramai tu kau happy kan. Huduran indah la yusafirun bitijarat. Dia hadir di sisi dia, tidak keluar musafir untuk perniagaan-perniagaan. Even sometimes kalau ada orang kan, anak dia kaya, dapat duit banyak, kerja atas kapal dan sebagainya kan, 3 bulan 4 bulan, tak ada rasa hamba sebenarnya. Duit ada tapi masa orang kata dengan keluarga tu tidak ada. Jadi banyak kadang-kadang macam tu. Fitrah actually. Ini fitrah. One time kita kata satu benda tu tak ni. Bahkan sebenarnya bila sampai umur tua, orang tak bekerja, anak dia akan take over, jaga dia. Macam tu. Dia just like that.
Tak berani. Macam sekarang ni dia tak dibiasakan anak tu lari awal-awal daripada rumah. Bila bapak dia dah duduk kat kampung, nak bawa masuk rumah dia payah. Ini tak, bukan. Actually bukan lari. Pasal benda tu hati manusia. Considering about kata the son or the daughter want to go out from the house. It's actually bukan enforcement. Sometimes dia nak lari, dia lari lah. Kita dah sekat kunci pintu, dia hilang juga. Ada orang tu, dia pergi halau anak dia, kau jangan masuk rumah. Anak dia masuk balik. Ada orang tu kan, dia halau anak dia rasa sokok. Kan? Dia halau sungguh-sungguh. Tapi anak dia tak lari. Duduk juga tepi pintu belakang kan. Tengah malam mak dia buka pintu. Mana? La ilallah. Kawan bersepah kak. Saya ingat sini contoh dia. Ada kawan saya. Kawan saya cakap pada kawan dia. Dia kata apa? Abang aku dulu, dia kata pernah kena halau, bapak aku halau, dia kata. Halau sungguh. Keluar tu rumah jangan balik. Bapak dah halau. Sebab isap okok dan sebagainya. So sekali dia tahu apa? Tak lari. Kawan ni kata, dia cakap pada cerita kawan dia pasal abang ni. Kawan dia kata apa? Kalau aku lari. Yang abang tadi kena pukul bapak dia tapi tak lari. Kawan bersepah. Apa tak boleh, apa tak ada je. Kawan bersepah. Dia ada bapak angkat dekat Greenwood. Ada bapak angkat dekat sekian, kakak angkat lah, atau nenek angkat, semua ada angkat-angkat. Semua berangkut-angkut. Mana benda tadi memang bersepah. Semua kan nak jadi abang. Kau cerita dia. Saya pergi kat sini, pergi ke mana? Ke Gombak, ada seorang abang angkat di situ. Bapak angkat. Pergi ke sini, ada bapak angkat. Dia boleh lari rumah tu bila masa. Tapi kena halau bapak, dia tak lari pun. Actually that's because hati. Dia actually ikut bapak dia garang. Saya ada bapak dia garang. Dia salah, bapak dia ambil getah pipe. Getah pipe kan? Getah pipe, libas. Tapi masalah lain, tak lari. Dia halau gila-gila, tak lari. Ada orang anak dia macam tu. Ada orang anak dia, pantang je sikit, merah mata je. Bapak dia jegil mata je, lari kat OU. Kan, lari kat OU. Betul, serius. Kan, jegil mata sikit, lari kat OU. Jegil mata sikit, hilang, pergi ke Sungai Penchala. Ada orang macam tu. Masa dia memang kita kata the nature of human ni, benda ni bukan boleh kita kawal. Tu sebab kenapa Allah Ta'ala kata wabadina syuhuda, Allah Ta'ala ungkit pada dia. Kalau benda tu boleh dia kawal, dan dia pasti dia tak ni pasal kesempitan hidup. Ini maksud dia apa? Dia boleh anak dia duduk sebab apa? Hidup dia luas, harta dia banyak, dan anak-anak nak pakai, come, use everything. Dia tak ada masalah. Tapi bila Allah Ta'ala sempitkan hidup dia, dan anak dia terpaksa lompat keluar, dan dia pun terpaksa halau anak dia keluar. Kalau boleh kan? Kalau tidak, kalau dia kata dia ada harta banyak, dia nak tak anak dia keluar? Mana nak? Dia nak kalau boleh semua. Anak dia pegang ni, anak dia pegang tu, anak dia jaga ni. Kalau boleh kan? Every wealth yang dia ada tu dikongsi oleh anak-anak dia. That is the nature for human. Tapi bila masa Allah sempitkan hidup, maka anak terpaksa keluar dan kita terpaksa redha. Faham tak? Tapi yang orang ni sekarang ni Allah Ta'ala kata waja'altu lahu malam mamduda. Orang ni aku bagi harta melimpah ruah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang hadir. Itu sebab kenapa itu kenikmatan. Maksud dia apa? Dia kata bal muwalihim wa ajra'uhum yatawallawna dzalika. Bahkan yang apa, ya ajra'uhum, maka yang buat kerja perniagaan dia adalah orang-orang upahan dia, orang-orang yang apa, yang di bawah jagaan dia, orang yang dilindungi oleh dia, hamba-hamba yang dibebaskan oleh dia. Wa ajra'uhum, dan orang-orang upahan. Ujrah kan upah. Ajra'uhum maksud dia orang-orang upahan dia yang melaksanakan tugasan perniagaan tadi. Anak dia tak payah sibuk. Anak dia tak payah sibuk, dia tak payah sibuk, dia lepak kan, happy je. Itu nikmat sebenarnya. Ya tawallawna dzalika, yang mereka menguruskan perkara berkenaan perniagaan-perniagaan tadi. Anhum, bagi pihak mereka. Wa hum qu'ud, dan mereka ni anak-anak tadi qu'udun 'inda abihim, duduk di sisi bapak mereka. Happy bapak tadi. Macam anak dia, anak aku berjaya kan. Tak payah sekian. Macam orang tu ada klinik kan, dia buat kat klinik sendiri, patut orang duduk bawah dia dan apa? Macam itulah. Jadi every time dia ada masa. Ada orang tu dia kerja tak cukup masa. Kan, dia tak cukup masa untuk bersama dengan orang lain. Duit banyak tapi tak ada. Yang paling nikmat adalah orang tu dia kerja tapi dia boleh ada masa untuk keluarga dia. Memang that's the best. Jadi dia kata apa? Ya tamatta'u bihim wa yatamalla bihim. Maksud dia bapak dia tadi akan apa? Akan bersenang-lenang dengan hadirnya anak-anak dia, dan juga tamalla bihim. Dan maksud dia tengok anak dia dapat isi mata dia tengok anak dia. Dia tengok ada anak aku, ada anak aku. Dia seronok. Kan? Wa kanu, dan mereka dahulu fi ma dzakarahu Suddi. Dia apa yang disebut oleh Imam As-Suddi, wa Abu Malik, dan Abu Malik wa Asim bin Amr ibnu Qatadah. Bilangan anak-anak dia ramai tadi, orang yang dipersoalkan Allah Ta'ala tentang perangai dia ni. Salah satu asyar, ada 13 orang anak dia.
30 orang anak dia semua sekali hadir, ada bersama-sama dengan dia. Jenguk sini anak dia ada. Dia happy di mana rumah dia tak kosong. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, wa Mujahid dan Mujahid, kanu asyarah. Mereka dahulu bilangan mereka adalah 10. Either one masih lagi banyak lah. Either one, bilangan anak-anak orang ni tadi yang Allah Ta'ala kata wa banina syuhuda. Dia ada anak-anak lelaki yang hadir. Dia actually memang dia kata dia ramai lelaki lagi ni lah, dia hebat, dia rasa hebat lah. Bapak tu rasa rumah dia protected kan. Ada anak lelaki ramai, anak lelaki dia akan jaga. Yang ni pandai bersilat, yang ni pandai kungfu karate. Jadi dia seronok, happy. Actually, mana maksud lah. Bahkan nanti ni maksum. Ni maksum lah ni. Walid bin Mughirah ni maksum. Orang yang kita akan bincangkan ni, nama dia akan disebut lepas ni, adalah dari kabilah berkenaan. Dia memang happy sungguh berkenaan. Diorang, pasal diorang Arab zaman dahulu, the more men in their house is actually the more powerful the tribes. Lagi ramai lelaki, lagi kuat. So bagi mereka, anak lelaki ramai adalah kenikmatan. Tak ada siapa bersyuit. Semua takut. Everybody afraid daripada kabilah tadi. So this guy, anak dia ramai. Anak dia memang ramai. So dia seronok dengan keadaan tadi. Dan ya? Tak juga. Ada orang boleh banyak 40 orang? Okey. Ya. Okey. Dia kata apa? Wa hadha ablaghu fi ni'mati wa huwa iqamatuhum indah. Dan ini adalah nikmat yang paling tinggilah. Dan dia itu apa? Nikmat berkenaan adalah diamnya mereka, menetapnya mereka di sisinya, di sisi bapa tadi, di sisi lelaki berkenaan. So anak dia ramai duduk keliling dia, kan? Dia rasakan diri dia ni dapat kenikmatan dengan cara berkenaan. Wa mahattu lahu tamhida. Ustaz, kenapa ada tafsir put numbers, for example 1000 dinar, 13 orang? Itu berdasar first thing first, some of the numbers in tafsir. Contoh macam nanti kita akan belajar 19. Okey, numbers. Some of the numbers in Islam considered as benda ghaib. Macam Nabi sebut 33, 13, syurga 8 tingkat, neraka 7 tingkat. That thing is actually considered benda ghaib, pilihan Allah Ta'ala, dia nak buat apa, itu hak dia. Okay. One other thing is actually the numbers, in Arab, macam orang Arab dahulu, contohnya 1000 dinar, 100,000 dinar, pada zaman berkenaan itu dipandang paling kaya. Walaupun Allah tak sebut dalam ayat. Pasal apa? Pasal kena faham, para tabi'in yang sebut perkara ini belajar dengan para sahabat. Para sahabat belajar dengan Rasulullah. So jadi itu sebab kenapa dalam tafsir ini bukan penterjemahan bahasa. Kita boleh kata macam Allah Ta'ala tak sebut, asal para sahabat sebut. So mereka mengalami benda sebut dan Quran tegur kehidupan mereka. Bahkan this guy yang kita sebut kat sini, Allah Ta'ala tak sebut nama pun. Tapi siapa yang dialihkan kepada kisah ni? Berdasar pada realiti apa mereka nampak dalam mata mereka, siapa lelaki berkenaan? Kisah pasal satu orang. Yes. Pasal ada orang ni yang sedang Allah Ta'ala sebut pasal dia ni telah mengeluarkan kata-kata buruk tentang Al-Quran. Dan Allah Ta'ala janjikan bahawa dia ni Allah Ta'ala akan hadapi sendiri orang ni. Muhammad, kau tak campur. Biar aku yang hadapi dia. Biar aku yang hadapi dia. Aku akan hukum dia sendiri. Kau tak payah bimbang. Bila dia kena hukum, tak payah bimbang. Bukan semua orang yang. Tapi, tunggu. Orang yang menghalang Rasulullah kan. Okey, tapi sini dari segi masalah pertama, bila Allah Ta'ala gunakan kata lafaz tu am, then actually boleh kena pada ramai orang. Lafaz tu am. Zarni wa man khalaqtu. Biarkan aku dengan orang yang whoever yang kena sifat ni tadi. Bahkan semua orang lahir berseorangan dan dapat harta pun Allah Ta'ala yang banyakkan, dan anak-anak tinggal dengan kita pun Allah Ta'ala yang jadikan. Kerana ada orang yang kaya, anak dia lari juga. Kan, betul tak? So actually benda tu kira adalah Allah Ta'ala jadikan benda berkenaan supaya berlaku pada dia. So anyway, bila akak sebut bilangan tadi, contoh macam bilangan 10 orang, actually orang Arab, macam bapak Nabi, adik-beradik Nabi, adik-beradik datuk Nabi SAW ni bapak dia Abdullah tu kan, 10 orang lelaki. So considered in Arab is actually noble. Diorang di sisi mereka tu, itu 10 tadi adalah bilangan ramai. Mana anak apa 10 orang, ush, kan. Nak 3 orang zaman kita 3 orang, ush, ramainya kan. Macam kat Singapura 3 orang, hebatnya kau. Macam mana kau manage? Faham tak? Itu konsep berdasar pada keadaan masa. Tapi di sisi mereka, dan actually nilai tersebut yang disebut oleh mereka ni masih lagi besar. Macam tadi 1000 dinar tadi, kita kata 637 500. Mana 637,500 ringgit Malaysia. Seriously, kalau ada sekarang, kita rasa kita kaya tak soalan? Kaya. Macam kaya kan. Tinggalkan duit tu dalam tabung haji. Kan? Tabung haji berapa dia bagi ni? 7%, 8% lah. Okey.
8. Kalau akak ada 100,000, mana dia akan pulang pada akak 7,000 atau 8,000. Kalau akak ada 20,000, 14,000. Kalau akak ada 30,000, dia tak tentu. Sekarang ni 300,000, 100,000, dia akan pulang 7,000. Kata ambil 7. Lepas tu katakan 200,000. Maksud dia 14,000. Katakan akak letak 500,000 kat situ. Dapat apa? 7 kali 5, 35. 35,000 kak. Goyang kaki tak payah ni, tak apa? Goyang kaki sungguh lah. Tak payah sekian. Mana duit tu kaya. Zaman kita pun kira kaya kalau orang tu ada duit banyak macam tu. Apa lagi kalau 100,000? Jadi consider benda pasal nilai dia emas kan. Maka kita kata keadaan tadi nyata di sisi mereka itu adalah kenikmatan. So jumlah bilangan tadi, bila para sahabat terangkan jumlah tu macam tu, kita terima sebab apa? Sebab mereka yang mengalami keadaan tersebut. Diorang tahu kepada siapa ditujukan, apa meaning benda tersebut, dan kita refer kepada situ. Ataupun bukan para sahabat, anak murid para sahabat. Pasal kita terangkan dahulu dalam penafsiran Al-Quran, Quran ini difahami dengan Quran dengan Quran. You have to consider Quran dengan Quran dahulu. Kemudian tak jumpa Quran dan balik Quran dengan hadis Nabi. Pasal Nabi terangkan Al-Quran pada kita. Even bila Allah terangkan aqimus solah, everything yang kita belajar tentang solat tu Nabi tunjukkan. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihat solat macam kamu lihat aku solat. So maksud dia consider tu penafsiran dia, Nabi SAW ada tafsiran bagi aqimus solah. Aqimus solah tadi penafsiran dia Nabi tunjukkan. Kalau Nabi tak terangkan suatu benda, then refer para sahabat. Sebab para sahabat ni adalah orang yang belajar Quran ni 10 ayat. Mereka tak pindah 10 ayat baru, mereka setelah mereka faham, hafal, amal, dan baru dia pindah baru. Kalau lepas tu lepas para sahabat, para tabi'in. Sebab para tabi'in belajar macam tu dengan para sahabat. Kenapa orang lepas para tabi'in tak jadi macam tu? Sebab cara berikutnya tak edit dah. Tabi'in. Kalau kita tak belajar macam tu, orang berikutnya takkan belajar macam mana tabi'in belajar. Macam kita sekarang ni lah, kita tak belajar Quran macam mana para sahabat belajar Quran. Betul tak? Kita belajar baca habis, kemudian masuk kelas tahfiz pula. Orang dahulu, para sahabat, dia belajar hafal Quran serentak. Ketika baca dan hafal sekaligus, dan pengertian. Lepas tu kita buat tahfiz Quran, hafal Quran, tak tahu makna pula, belajar harfiah pula. Nampak tak? So konsep dia, maksud dia, jadi kita kata itu garis panduan. Kenapa para sahabat dimasukkan dalam golongan penafsiran Al-Quran tadi, kena rujuk mereka ataupun anak murid mereka yang hampir, yang dekat. Sebab lepas zaman para sahabat, tabi'in dan sebagainya, Islam dah meluas pada golongan bangsa yang tidak lagi asli Arab dia. Dah jauh sangat dah. So dengan sebab itu, lepas itu baru bahasa Arab. So considering macam akak kata kenapa bilangan ini keluar, bilangan itu keluar, refer kepada mereka punya penjelasan. So kita kata benda tadi disebut oleh mereka berdasar pada apa yang dipelajari oleh mereka daripada para sahabat. Dan para sahabat kita consider benda tersebut, idea benda tadi, kefahaman mereka, apa yang mereka alami. Lebih baik lagi kita kata itulah yang Nabi ajar pada mereka. Faham? Okey. Baik. Jadi kata bilangan anak dia 10. Dan dia kata orang ni this person by name sebenarnya. Dia ada orang yang tertentu disebut ni. Itu sebab kenapa bilangan 10 tadi tu bukan balik pada random. Pasal orang ni ada orang yang tertentu yang dimaksudkan. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku persiapkan untuk dia dengan satu persiapan. Mana maksud dia? Ai makantuhu min sunufil a'mal, min sunufil mal. Mana aku bolehkan dia, upayakan dia dengan sunufil mal, berjenis-jenis harta, wal asas, dan perkakas-perkakas, wa ghairu zalika, dan lain-lain lagi. Banyak benda dia ada. Bukan itu saja, banyak lagi benda, harta. Lepas tu kemudian ada macam benda lagi dia ada. Pembantulah, kan? Rumah dia macam inilah dan sebagainya. Semua sekali dengan masalah musim ke, tempat dia, tanah dia beli ke, semua sekali betul. Tak ada benda yang salah. Thumma yatma'u an azid. Kemudian orang ini tamak supaya mahu, kalau boleh aku tambahkan lagi pada dia. Banyak berikan macam-macam lagi. Dia nak, kalau boleh nak lagi tambah banyak. Tapi dalam masa sama dia ada masalah. Allah tak kata apa? Kalla, jangan sesekali dia berterusan macam ni. Innahu kana li ayatina anida. Sungguhnya dia terhadap ayat-ayat kami dia ni berdegil, itu menentang. Ai mu'anidan, dia berdegil. Wa huwal kufru ala ni'amihi, dan dia itu kedegilan dia tadi dikira sebagai sebagai kekufuran ke atas nikmat-nikmat kurnia Allah Ta'ala kepada dia. Ba'dal ilm, setelah dia tahu. Actually pasal lelaki ini, dia pandai berkenaan dengan syair. So dia keluarkan statement memuji Al-Quran dalam menyatakan Quran ni bukan kata-kata manusia. Itu sebab kenapa dia tahu dah benda dia cakap ni bukannya benda yang direka-reka. Dan apa kita akan baca lepas ni, siapa dia dan juga yang dimaksudkan dan apa kisah yang berlaku dengan dia. Allah Ta'ala kata sa'udhiquhu sa'uda, aku akan heret dia, bebankan dia, sa'uda, satu tempat yang meninggi.
Apa maksud meninggi? Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, Sa'ud ni mana tempat Sa'ada menaik. Mana Sa'adal Jabal menaik, mendaki, ataupun Sa'adal ni mas'ad, tangga kan dalam bahasa Arab. Tangga yang tangga bawa lari tu panggil sulam. Yang ini mas'ad dan sebagainya. Macam itulah dipanggil. Okey, menaik. Ibn Lif pun digunakan kalimah yang sama, menaik. Mas'ad dan sebagainya. Jadi Sa'ud ini disebut oleh Ibn Abbas, sakhratun fi jahannama azimatun yushabu 'alaiha al-kafir ala wajhihi. Dia adalah batu dalam neraka Jahannam yang besar sangat batu ni. Yushabu, diheret, 'alaiha, di atas batu ini, al-kafir, orang yang kafir, ala wajhi, di atas muka dia. Diheret dengan muka, diseret ke atas muka dia, supaya muka dia kena kat lantai berkenaan. Kata Sa'ud ni tadi. Wa qala Suddi, berkata Suddi, sakhratul malsa fi jahannam. Dia adalah satu batu besar yang batu yang licin. Okey, fi jahannam, dalam neraka Jahannam. Yaklufu an yus'adaha, mana berat atau payah untuk dinaiki. Okey. Wa qala Mujahid, dan ini pendapat yang terakhir, ini pendapat yang paling tepat dan juga kuat. Sa'urikuhu Sa'uda, aku akan bebankan dia, naikkan dia ke atas Sa'ud. Maksud dia masyaqqah minal azab. Dia akan merasai kepayahan daripada azab. Mana azab dia makin menaik. Kita satu peringkat kita demam, kita demam. Satu hari peringkat kita rasa macam tak rasa dah. Mana manusia ni ada badan dia, ada peringkat lali. Tahu lali? Kan tiap hari kena, dia macam orang main wireman kan, wire elektrik ni. Dulu macam tu kena terkejut. kena terkejut. Tapi last sekali bila tiap hari kena elektrik, dia macam tak kisah. Ada elektrik tak apa, nak tutup? Tak payah. Kan orang kata, nak tutup ke cik? Tak payah. Biar. Kan nak test terus, dia kata. Dia dah lali. Kena pun lali. Orang main dengan ular lali. Tapi dengar sini. Neraka Jahannam ini, neraka Allah Ta'ala ni, orang-orang yang macam ni, azab dia bukan makin turun, makin naik. Mana hari ni dia kena lagi dahsyat daripada semalam. Esok dia kena lebih teruk daripada hari ni. Lusa dia kena lebih teruk daripada semalam, daripada esoknya. Mana dia akan apa? Senasa menaik. Mana azab itu sentiasa menaik, bukannya makin menurun. Bukan makin lepas lama-lama, dah lama dah masuk neraka, tak payahlah seksa sangat kan. Macam orang ni lah, macam kita masuk asrama masuk penjara, ada orientasi. Dia kata orientasi tu, lari lah itu lah sebagainya. Lama tak ada dah, macam orang masuk askar macam tu juga. First day dia masuk tu akan disuruh macam-macam. Tapi dah lama tu jadi pegawai, suruh lari padang, buncit-buncit perut nak lari macam mana. Okay, maksud dia orang berkenaan, dia makin lama dia berada tersebut, dia makin hilang rasa berat dia. Tapi neraka yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang ini, dia punya kesakitan dan juga kepedihan dan kepayahan dia makin menaik. Never ending. Maksud dia kesakitan tu hari sakit dah, besok lagi sakit, lusa lagi sakit, turut lagi sakit. Mana dia takkan berkurangan. Tu bahaya dia lagi dahsyat. Macam kalau orang mukmin dia dalam neraka nanti, bila dihukum dengan dosa dia, lepas dia dibakar dengan dosa dia, dimatikan. Dia tak rasa dah dia apa benda. Stop situ je, stop pada kadar dosa dia. Seorang mukmin dibakar dalam neraka nanti, na'udzubillah, jangan minta masuk. Dibakar dalam neraka, jangan sekali-sekali ada orang macam, gila ustaz masuk neraka syurga, kami masuk neraka dulu. Jangan buat macam tu. Memang tak senonoh. Tak tahu kenapa, siapa ngajar tak tahu. Dia kata kami kena bakar dulu. Ada saya baru ni, saya ingatkan benda dah hilang. Rupanya ada lagi. Baru saya pergi kat Kota Damansara, sesi 9 tu, saya sembang dengan salah seorang jemaah tu kan. Saya makan tu, dia kata, yelah ustaz, benda ni kita, tapi kita orang kena bakar dulu kot, dia kata. Saya rasa mana kan, saya kata apa minta macam tu, saya kata. Dia boleh sebut lagi. Mana di idea yang saya dengar kecil-kecil dulu still going on. Dia tak ada langsung rasa maksud dia apa? Pengharapan pada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, tak ada. Dia boleh rasa macam kena masuk juga kot, dia kata. Masuk juga kot. Apa hal? Kan kalau kita ada masalah, ada tu, taubatlah cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguhkan. Okey, badir bil amal. Mana bersegera untuk beramal sebelum datang fitan. Ni kita dah ada ruang kan. Ada masa, ada sekian, cepat-cepatlah amal. Kenapa tunggu sampai nak pencen baru nak beramal? Actually sometimes benda ni berlaku kan. Pencen baru amal. Tapi bayangkan ada lagi orang fikirnya tu. Untuk mukmin memang dia ada neraka. Nanti kalau dia kata seorang mukmin yang akan dikeluarkan daripada neraka untuk masuk syurga pula, dia dibakar ikut kadar apa dosa dia ada. Bakar ikut kadar macam mana, rentung dia pun ikut kadar dosa dia. Lepas tu dia matikan dia, dibiarkan diam macam tu hingga Allah Ta'ala nak kena keluarkan dia balik. Allah Ta'ala keluarkan balik, itu masa yang kita akan baca insyaAllah. Nanti sampai pada ayat-ayat tertentu yang berkaitan, kita akan jumpa kisah ni tadi, mana tentang orang paling akhir masuk syurga. Jadi kisah ni tadi mana itu untuk orang macam ni, mana dia rasa azab, stop. Tapi yang ini dia menaik terus sampai atas. Kita kata macam sebab orang spy kan, belajar untuk torture kan. Torture tu supaya tahan diri kena torture.
Ada pasal dia rasa pasal kalau dah kena teruk, so kalau kali kedua kena yang macam tu juga, dia tak rasa apa-apa. Sekarang ni neraka tak macam tu. Neraka torture yang hari ni kemarin lebih berat daripada yang hari ni, lebih berat daripada kemarin. Semalam dan sebagainya, dia akan makin berat, bukan makin ringan. Tuan kata sa'uriku sa'uda. Okey. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, azaban la rahata fi, azab yang tidak ada kerehatan dalamnya. Tak ada rehat. Tak ada macam okey pukul 12 sikit lagi. Kan sikit tak ada, tersisa sikit lagi. Dia akan berterusan. Macam kita kata kena cubit kan dengan orang, lepas itu hilang kan. Macam mana apa ni tak ni? Okey sini. Siapa nak kena buat batu karang? Ingat tangan. Batu karang. Batu karang rasa sakit batu karang, Gelson. Ada? Tak pernah? Siapa pernah sakit perut? Angkat tangan. Okey. Itu okey. Dia actually batu karang lagi sakit. Lagi orang kata batu karang lagi sakit. Gastrik mana? Okey. Bayangkan benda tu berjalan tak berhenti langsung. 15 hari ke 20 hari ke, extending. Nak tidur tak boleh, nak jaga tak boleh. Nak mandi tak boleh, panas tak boleh. Cucuk ubat tak hilang. Cucuk bius tak hilang, tak pengsan kita ni. Sakit berterusan. Bayangkan sekarang ni orang tu dalam neraka, la rahata fi, tak ada kerehatan. Tu jangan minta masuk neraka. Tak apa kot, kena bakar sikit. Jangan buat pasal tak tahan kita. Itu sebab Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, even kalau azab di akhirat nanti kita tak patut kena, dipindah ke dunia pun Nabi tak benarkan. Kalau boleh, jangan minta macam tu. Bila Nabi SAW pernah tegur seorang lelaki yang dia ni berkata, ya Allah, kalau sekiranya aku ada sebarang hukuman di hari akhirat nanti, dalam hari Bukhari Muslim, dia lelaki ni sakit teruk sangat. Lepas tu dia dah teruk sangat sampai ke para sahabat kata bulu dia tak ada dah. Macam orang kena radioaktif tu. Bulu ni ada, dia tinggal badan dia macam anak burung abu mentas, dia kata. Para sahabat kata. Tapi bila Nabi pandang dia, Nabi kata la'allaka qulta syai'an, barangkali kau dah cakap suatu benda. Lepas tu dia kata, ada ya Rasulullah. Aku kata, ya Allah, kalau sekiranya aku ada hukuman di akhirat, habiskanlah ia di dunia. Dia minta macam tu. Kalau ikut kita, tak apalah, sampai ke akhirat nanti happy. Tiba-tiba Nabi kata dengan dia, engkau takkan mampu. Nabi kata, engkau takkan mampu. Untuk pindah ke dunia pun kita takkan mampu. Apa lagi dekat akhirat nanti. Untuk dunia pun tak mampu. Nabi kata dengan dia, kenapa tak kata saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana lebih baik kau minta, ya Allah, berikan kami di dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan, dan pelihara kami daripada azab neraka. Minta jauh. Bukannya minta apa? Dihukum atau minta dibalas. Kita takkan mampu untuk kira apa pasal Allah Taala berikan kita macam-macam. Dia tak ada benda yang milik kita. Kalau kita dengan orang berhutang, kita boleh bayar. Apa kau nak aku bayar balik? Iyalah, ini kita nak bayar apa dengan Allah Taala? Semua benda milik dia. Everything kita amalkan sekarang ni, kita buat, kita datang hadis kelas, kita baca Quran, kita solat sunat, semua sekali atas ihsan Allah Ta'ala. Dan apa nilai amal kita nak bayar balik? Tapi sering manusia tak fikir, dia ingatkan bahawa dengan Allah Ta'ala pun macam aku pinjam duit dengan orang. Mana boleh? Pasal Allah SWT, apa saja kita dapat, itu adalah anugerah dia, pemberian dia, ihsan dia. Kita beramal pun dia ihsan dia. Cari ni kan, kurang sikit, boleh dapat parking. Minggu lepas nak parking payah. Allah Ta'ala yang berizinkan. Ada mungkin ada orang dah boleh pusing, tak ada parking di belah. Ada. Ini ihsan Allah Ta'ala. Ada yang sesat datang sampai juga. Contohnya kan. Jadi maksud dia, ihsan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benarkan izinkan kita untuk sampai juga. Untuk dapat buat pahala. Nak buat pahala pun dia benarkan. Tapi apa benda kita nak konten dengan dia untuk lawan, kata ya Allah, aku sanggup tanggat. Badan kita ni pemilik dia. Badan kita nak konon tanggung ni pun, siksaan tadi, manly, mana jadi aku jantan, aku lelaki, aku sanggup tanggung apa aku buat. Badan kita pun adalah milik dia. So apa benda lagi milik kita sebenarnya yang kita nak belagak sangat. So minta ampun kepada Allah directly. Jadi dia kata apa? Mana Qatadah berkata azaban la rahata fi, azab yang tidak ada kerehatan padanya. Waqtarahu Ibnu Jarir, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir pilih pendapat ini. Wa qauluhu, dan mana orang ni yang tak marah sangat dengan dia ni, siapa dia? Okey. Innahu fakkar wa qaddar. Sungguhnya dia berfikir dan dia menganggar-anggarkan, dia mereka-reka, ya. Qaddar, mana barangkali, agaknya dia kata, okey. Dia fikir dan dia anggarkan. Maksud dia, innama arhaqnahu su'uda. Sungguhnya kami ni payah, kami heret dia kepada su'ud ni, mana azab yang meningkat-ingkat ni. Qarrabnahu minal azab syaq. Itu kami apa? Kami hampirkan dia terhadap azab yang payah, yang susah. Kenapa? Libu'dihi anil iman, kerana jauhnya dia daripada iman. Kenapa? Li'annahu fakkara wa qadar, kerana dia telah berfikir dan juga dia menganggar-anggarkan. Tarawwa, dia mencari-cari, memerhatikan. Madza yaqulu fil Quran, apa dia kena cakap tentang Quran.
Maksud dia dah ada opinion asal. Dia dah nampak dah kebenaran tadi. Contoh macam inilah. Tahu dah ni remote projector ni. Tapi fikirkan dia bukannya remote. Kalau ada orang jawab, awak kena usahakan jangan jawab benda ni sekian-sekian. Dah kita tahu dah benda ni remote. Tekan dia keluar. Tekan kita tahu ini remote. Bukannya benda lain. Bukannya apa objek untuk mendapatkan keridhaan Allah Taala kan. Dia macam cium-cium termasuk syurga ke, boleh jalan atas air ke, tak ada. Walaupun senang ustaz pegang ni, berkat ni. Orang kata orang kan. Jadi kan ni, benda ni kita tahu dah dia hanyalah remote. Macam apa Umar kata pada Hajar Aswad, aku tahu kau batu, kau tak mudarat tak manfaat. Nyata jelas. Jadi kita kata sekarang ni, this guy, lelaki ni, dia nampak ada tentang kebenaran Al-Quran. Tapi dia apa tahu? Dia fikir, apa patut aku cakap supaya tidak memberi pengertian yang sama seperti yang aku faham. Nafi kebenaran lah. Tarawah, madza yaqul fil Quran. Dia mikirkan, dia memandang apakah yang akan dia katakan tentang Al-Quran. Hina su'ila 'anil Quran, ketika ditanya tentang Quran. Ketika ditanya tentang Quran, apa patut dia cakap? Dia terpusing, nak lari gini, dia nak lari. Macam saya tengok ada seorang tu, profesor apa nama? Dia ni profesor dalam bahagian geologi. Dalam satu video video An-Nahul Haq. An-Nahul Haq yang dulu dibuat di Saudi Arabia tahun 80-an tu. Dia dikumpulkan berbelas-belas orang saintis, kemudian diorang dialog dengan saintis dalam bidang apa, saintis oceanografi ke apa sebagainya. Semua terpaksa kata Quran punya ilmu ni mustahil diketahui zaman dulu. Semua cuma seorang ni semua ada sebut kata ni mesti Muhammad ni utusan Allah Taala dan sebagainya. Tapi salah seorang dia ramai tadi, dia lari tau. Aku sebagai seorang academician, I have to be orang kata center, tak boleh berat sebelah dan sebagainya. Dia tak nak cakap. Tapi apa ilmu Muhammad cakap ni memang fascinating, dia kata. Pelik. Macam mana Muhammad boleh tahu? Tapi aku tak nak cakap. Aku tahu kau nak suruh aku cakap apa, tapi aku tak nak cakap, dia kata. Dengan direct dia cakap sebutnya tu. Maksudnya dia memang tahu dah apa benda pengertian yang ada depan mata dia. Tak ada jawapan lain dah. Tapi dia terpaksa lari juga. Sebab apa? Supaya nak redakan orang kaum dia, mungkin universiti yang dia tempat dia bekerja dan sebagainya. So this guy macam tu juga. Kadang-kadang benda tu dah benar, cakap je. Say it. Jangan perlu siorok, simpan dan sebagainya. Kerana dalam tajuk ini, tu sebab siapa-siapa berperangai tadi akak tadi kan. Orang ni siapa? Siapa saja boleh jadi. Tapi dalam kisah ni ada seorang lelaki yang dimaksudkan. Tapi siapa perangai macam dia, serupa macam dia. Macam dalam Quran kali tegur Yahudi. Tegur golongan Yahud Orang Yahudi ni perangai dia macam mana, orang munafik perangai macam mana. Ketika Quran turun ceritakan sifat tadi, ada kumpulan manusia yang dipahami oleh para sahabat siapakah orang yang dimaksudkan. Tapi perangai dia tadi kena kepada semua siapa yang berperangai macam dia. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, man tasyabaha biqaumin fa minhum. Bagi menyerupai satu kaum, di golongan mereka. Sama ada dia sedar atau tidak, dia dah terlibat sama dengan kumpulan tersebut. Even tanpa dia redha pun dia akan ikut juga. Faham? Dia kata tak nak, walau tak nak sekalipun. Tapi perangai dah serupa, maka Allah Ta'ala akan kumpulkan sekali. Perangai tu, bukannya masalah yang lain. Bukan zaman dia, bukan masa dia. Kan orang 60-an kena, 70-an tak kena. Tak, semua kena. Saya perangai serupa, maka dia terlibat dengan golongan berkenaan. Jadi asasnya dia kata fafakkara madza yakhtaliku minal maqal. Maka dia berfikir, dia berfikir apakah yang dia perlu reka daripada kata-kata. Wa qaddar, maksud dia qaddar, maksud dia tarwa maksud dia anggarlah dia try untuk cakapkan. Faqutila kaifa qaddar. Allah kata maka celakalah dia. Biasalah dia, bagaimana boleh dia menganggar-anggarkan macam tu. Thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah lagi dia. Binasalah dia, bagaimana boleh dia menganggar-anggarkan begitu. Doaun alaihi, ini adalah doa Allah Taala ke atas dia. Sebutan Allah Taala ke atas dia. Allah Taala doa ke atas dia. Qutila. Mana ni bukan kita cakap, Allah Ta'ala cakap tentang lelaki ni. Tetapi Allah Ta'ala kata kepada Nabi, biarkan aku hadapan dengan dia. Pasal kau tak boleh bimbang dah. Pasal di sisi orang ramai, lelaki ini cukup mulia. Thumma nazar, kemudian dia memandang lagi. Mana pandang lagi, renung lagi. Wa tarawwa, dan juga dia terus berterusan menganggarkan. Thumma abasa, kemudian dia berkerut dahi. Qabadha baina ainai. Dia himpunkan dia apa? Benda bahasa Inggeris tu. Okey, dia fraud, dia nilah, dia qabadha ni genggam. Kalau genggam macam ni, dia rekatkan di antara dua kening dia ni. Okey, dia berkerut dahi lah, kerut kening. Menyeringai, bukan menyeringai. Wa qabata, dan juga dia
berkerut dahi. Actually sama lah, qabada baina ainai wa qabata, the same meaning. Qataba tu maksud dia dalam kamus pun, saya try buka tadi nak tengok kan, pun sama juga, maksud yang sama. Dia bagi tadi qataba ni dalam hadis, ada dalam kamus Mu'jam Wasit. Dia kata apa? Qataba yaktubu qataba fulanan qutuban ay damma hajibai. Dia merapatkan di antara dua kening dia, wa abasa, dan dia bermasam muka. Kan macam letih kan, nampak penat. Tengok budak masuk jawab biasa lah. Tahu budak jawab biasa, ada aku baca dah ini minggu lepas, tapi kan dia macam kan, bila keluar exam tu pening kepala. Memang dia kerut dahi macam tu kan. Dia kalau tak kerut dahi tak ada masalah, tapi dia kerut dahi dia macam tu kan, dia fikir macam nak cakap. So abasa, dia berkerut dahi kan, dia bermasam muka lah. Wa basar, dan juga dia bermasam muka atau tak gembira. Kalaha wa kariha, dia kalaha, muka dia masam, wa kariha, dan dia tak suka. Macam gitulah untuk memikirkan apa tentang Quran ni. Thumma wa qawluhu, dan firman tu, thumma adbara wastakbar, kemudian dia berundur, berpatah balik, dan juga dia menyombong. Lepas tak boleh, dan sekali dia patah balik, dan juga apa, dia menyombong. Ai surifa anil haq, dia telah dialihkan daripada kebenaran. Wa raja'al qahqari mustakbira, lalu dia patah balik ke belakang, mustakbira, dalam keadaan apa, menyombong, membesarkan diri. Anil inqiyadi lil Quran, daripada dia patuh kepada Al-Quran. Faqala, lalu dia berkata, in hadza illa sihrun yu'thar, tiadalah ini, menapa yang Muhammad cakap ni, melainkan sihir yang dipelajari. Ai hadza sihrun yanquluhu Muhammad an ghairihi, ini yang Muhammad cakap ni adalah sihir yang dinukilkan oleh dia daripada orang lain, an ghairihi, mimman qablahu, daripada orang yang dulu zaman dulu, wa yahkihi anhum, dan dia menceritakan sihir ini daripada mereka. Muhammad bukan dibuat sendiri ni. Actually dia tak ada alasan untuk kata Muhammad buat sendiri. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad SAW, pertama, Nabi ummi, tak yatim baca, tak yatim tulis. Dan Nabi SAW juga tidak pernah bersyair. Memang Nabi tak pernah bersyair langsung. Para sahabat yang lain, hatta Aisyah radhiyallahu anha pandai bersyair, Abu Bakar pandai bersyair, tapi Nabi tak, Ali bersyair, tapi Nabi tak pernah bersyair. Tak pernah bersyair sekali pun. Jadi orang pelik macam mana apa kata-kata Muhammad tadi boleh mengatasi apa yang mereka dengar paling sedap daripada syair-syair yang mereka faham. Apa benda yang menyebabkan jadi macam tu. Jadi dia tahu bahawa benda tu mustahil. Maka dia kata apa? Dia kata apa yang Muhammad belajar ni mesti sihir orang dulu. Bukan Muhammad buat sini, orang dulu punya, dia kata. Wali hadza qala, dan kerana demikian dia berkata, in hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini melainkan apa? Kata-kata manusia. Ai bukan kata-kata Allah, bukan kata-kata Allah, bukan kalam Allah, tapi kalam manusia. Wa hadzal madhkur, dan orang ini, this guy al madhkur fi hadzal siyaq, yang disebut dalam baris-baris ayat Quran ini, huwa, dia adalah Al-Walid ibn Mughirah Al-Makhzumi. Dia adalah Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, dia antara pembesar Quraisy yang terkenal. Bahkan dia inilah orang yang orang-orang Quraisy kata dalam surah Zukhruf, laula nuzzila hadzal Quran, kalaulah Quran ini diturunkan ala rajulin, kata salah seorang lelaki, minal qaryatain, daripada dua kampung. Di Taif seorang, di Mekah seorang. Lelaki orang kata kalau Quran turun pada orang ni azim, hebat. Tapi Quran turun pada Muhammad, diorang macam kenapa Muhammad? Dia tak boleh terima. Jadi tapi tajuk dia, this guy ni Walid bin Mughirah ni di mata orang Quraisy adalah besar, hebat. Anak dia ramai, pandai bersyair, harta dia banyak. Nak tahu harta dia banyak, dengar lepas ni apa cakap. Bila orang tahu ada harta, kita kalau orang bagi harta, alhamdulillah kan. Kita buka tangan, apa kecil tapak tangan, niru kami tadahkan kan. Dengar apa dia cakap. Lainnya dia. Mana apa yang kata pride, diri dia, bangga diri dia tu tinggi, cukup tinggi. Kan dia rasa maruah hanya dia. Kalau dia kata orang cakap macam tu, apa salah cakap macam tu, dia akan macam tu sekali. Dengar apa dia cakap. Dia kata ahadu ru'asa'ul Quraisy. Dia ni seorang pembesar Quraisy. Dia one of pembesar di kalangan Quraisy ni. La'anahullah SWT, laknat beliau. Laknat dia. Wa kana min khabarihi fi hadha ma rawahu al-Aufi. Dan adalah daripada cerita dia ni, perkhabaran dia mengenai ayat ini, mengenai kisah ni, ma rawahu al-Aufi, apa yang dikatakan oleh Aufi ada Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata Ibn Abbas, dakhala al-Walid ibn Mughirah ala Abi Bakr ibn Abi Quhafah fasa'alahu al-Quran. Telah masuk bertemu Walid bin Mughirah
kepada siapa? Kepada Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dia jumpa Abu Bakar. Fasa'alahu anil Quran. Lalu ditanya Abu Bakar mengenai Al-Quran. Pasal Abu Bakar juga seorang bangsawan. Dihormati, disegani oleh orang Quraisy. Bahkan orang tak bagi kacau Abu Bakar. Banyak benda lah. So anyway, dia jumpa Abu Bakar. Dia tanya Abu Bakar tentang Quran. Ini bangsawan sama bangsawan ni kan. Okay. Falamma akhbarahu. Dan apabila dia, itu Abu Bakar telah cerita pada dia, kepada Walid bin Mughirah ni, tentang Quran ni. Kharaja ala Quraisyin faqala. Lalu dia jumpa orang Quraisy dan dia berkata, ya ajaba, peliknya dia kata. Lima yaqulu Ibnu Abi Kabsyah. Terhadap apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah dimaksudkan adalah apa? Nabi Muhammad SAW. Abu Kabsyah yang dimaksudkan adalah suami kepada Halimah daripada kabilah Sa'diyah. Sa'ad. Mana Halimah Sa'diyah yang orang sebut Halimah Sa'diyah tu, suami dia, nama gelaran nama suami dia Abu Kabsyah. Oleh kerana Nabi Muhammad SAW menyusu dengan Halimah, maka diorang gelar Nabi Muhammad SAW dengan apa? Ibnu Abi Kabsyah, anak lelaki Abu Kabsyah. Sebab apa? Budak ni menyusu dengan isteri kepada Abu Kabsyah, iaitu Halimah As-Sa'diyah. Okey, Halimah As-Sa'diyah. Halimah Sa'diyah tu dia punya kabilah. Okey, Sa'ad, kabilah Sa'ad, Bani Sa'ad. Jadi bila kita lihat dari kisah ni, gelaran Nabi SAW selain daripada yang tu, orang Quraisy biasa panggil dia Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah. Yang tak tahu, nanti kamu kata siapa Ibnu Abi Kabsyah? Ni Nabi Muhammad SAW. Dimaksudkan oleh Quraisy. Kalau kita kata Rasulullah kan, dia tak panggil Rasulullah. Dia kata anak si Anu kan, dia anak si Anu kan, orang Melayu kita. Anak si Abu, anak dia, anak Ali, anak sekian, anak Kasim. Abu Qasim tu gelaran dia. Itu pasal anak dia yang sulung. Tak, bukan. Anak si Anu. Kampung kita, aku tahu tadi accident. Anak siapa? Anak si Anu. Okay, dia sebutnya itulah. Normally orang kampung sebut itu. So orang Quraisy itu juga. Tapi tak balik pada Nabi pada Abdullah. Pasal Abdullah umur dia singkat. Kan, dia tak balik pada Abdul Muttalib. Tak boleh pada dia tak balik. Pasal apa? Kalau balik situ samalah pembesar tadi. Dia pasal penghormatan kepada bapa ni. Jadi dia balik pada Nabi kepada bapa angkat, bapa susu Nabi. Nama Nabi refer kepada apa? Anak kepada bapa susu dia. Ibnu Abi Kabsyah. So jadi apa? Walid bin Mughirah kata, ya ajaba, alangkah peliknya. Lima yaqulu Ibnu Abi Kabsyah. Terhadap apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Apa dia? Fa Allah. Maka demi Allah dia kata. Dan jangan pelik kerana memang orang Quraisy dahulu pakai nama Allah. Memang diorang pakai. Pasal apa? Pasal memang diorang orang Quraisy ni, diorang tak ada nama lain yang diorang kenal. Pasal Allah tu Allah, diorang tak pedik, diorang tak ada masalah. Tapi dia tak dia refer pada Allah Ta'ala tadi cara menyembah. Itu dari kala mereka ni musyrik. Tu kalau ada orang datang jumpa kita kata, mana ada orang-orang Mekah dahulu tahu tentang Allah Ta'ala. Kita jawab balik, ya dia tahu. Kalau tak nama bapa Nabi Abdullah pasal Abdun tu hamba, Allah siapa? Kan? Bahkan diorang ketika mana yang dikatakan oleh apa? Suhail bin Amr ketika perjanjian Hudaibiyah, nak tulis perjanjian di antara musyrikin Mekah dengan Rasulullah SAW. Kan ketika tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim, dia kata apa? Kami tahu Allah Ta'ala, apa Ar-Rahman kami tak kenal. Tulis macam mana kita tulis Bismikallahumma. Bismikallahumma. Dia tulis macam tu. Maksudnya dia kenal Allah Ta'ala, tapi dia tak kenal yang lain. Mana sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain dia tak tahu. Pasal ini wahyu. So Nabi Muhammad SAW dah ajar pada para sahabat tentang Allah Ta'ala ni, mengatasi apa yang mereka faham tentang Allah Ta'ala. Maka mereka tahu dan mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka dipanggil mereka ni musyrik sebab mereka menyekutukan Allah. Kalau tak dipanggil musyrik lah. Musyrik tu kafir lah juga. Tapi kekufuran dia tadi bukan hanya setakat extend tak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan itu ada. Cuma masalah perantara dia dengan Tuhan siapa? Berhala ke dan sebagainya. Even actually orang-orang Cina di Malaysia ni pun dia dari segi masalah nak ciptakan langit bumi, dia tak kata dewa-dewa dia cipta. Even dewa-dewa yang disembah tu, yang ada janggut, ada misai, ada sekian-sekian, manusia lahir dari perunggu wanita juga. Kuan Yu ke, Kuan Yin ke, benda tak. Benda tu actually, benda tu memang nama-nama yang disebut tadi memang adalah dewa-dewa di kalangan orang baik, di kalangan atuk nenek mereka. Maka ini pernah berlaku kan, saya cerita dulu. Dia perang tu kan, ada filem. Wan Yu. Dia punya dia perang, dia manusia. Tapi mati dah dalam peperangan tu, tapi dia orang masih sembah dia. Hebatnya dia dalam peperangan sampai kan menyebabkan apa satu empire tu jatuh dengan sebab dia seorang je. General. Hebat. Tapi dia orang sembah. Okay. Jadi pernah jadi dulu waktu saya ambil SPM. Kawan-kawan dia budak SPM ni kan, saya tua lah main dam Cina. Saya belajar dam Cina dulu. Tapi lupa dah tak main kan. Dia dam Cina lain. Dia bukan apa, dia macam chess Cina. Kalau chess kita ada apa? Castle, ada knight, ada apa, kuda kan. Ada knight tu kuda lah. Lepas tu ada bishop. Ahli agama masuk juga. Ahli agama masuk juga Kemudian queen, king. Queen ni pula melampau-lampau lagi keluar.
Kan king dia duduk diam setapak-setapak je. Yang queen ni nak kau merayau pergi pasar raya. Gini. Kan ikutkan kan dalam benda tu queen tu yang beria keluar. Ikutkan mana boleh dia keluar macam tu. Saya faham tak logik cerita tu. Apa dia buat tu memang tak logik. Asal queen merayau? Kan queen merayau kan queen rumah lah queen. Ada queen merayau, lompat sana, lompat sana, lompat sana, lompat sana. Yang king dia 1 2 kan 1 2 memang tak logik. Bahkan dalam kehidupan di Eropah sebagainya, queen duduk dalam istana je mana keluar. Yang ni queen dia pergi lompat-lompat. Kenapa? Anyway, Cina lain. Cina dia tengah-tengah sungai. Betul ada gajah. Dia ada gajah. Ada harimau. Ada tentera-tentera lah. Saya main lah. Tengah-tengah main tu. Tengah menang ni. Tu seorang budak Melayu. Dia datang. Apa sebab korang orang Cina ni ramai Tuhan? Saya pandang dia. Asal kau mulut kau celupa sangat, dia kata. Lepas tu budak Cina tu kata tak apa. Tak ada. Tanyalah. Dia kata. Yalah banyak Tuhan tu. Macam-macam rupa ada. Lepas tu dia kata. Budak Cina jawab. Dia kata tu bukan Tuhan kami. Dia kata. Itu dia atuk nenek kami yang baik-baik. Rapat dengan Tuhan. Kami minta pada diorang bagi tahu pada Tuhan. Wasilah. Actually terbalik serupa macam orang kita kalau balik minta ada wali, serupa, tak ada beza. Kalau orang kita tengok ya Abdul Qadir Jailani, ya Ibn Ulwan, ya Badui dan sebagainya. Bukan Badui, dapatlah Badawi. Di Mesir tu ada seorang wali nama dia Badui. Dia tarikat apa Syazili lah, Badui dan sebagainya. Diorang seru nama. Masa rimau nak makan kambing dia, ya Badui, bukan ya Allah. Ya Badui, ya sekian. Bila nampak sungai, nak lintas sungai, takut kan. Ya Jailani. Dia panggil Abdul Qadir Jailani. Serupa je, tak ada beza. Cuma banyak orang tak faham. Sebab musyrikin Mekah dahulu musyrik. Bukannya kafir semata-mata, dia musyrik. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan berhala-berhala tadi. Tajuk ni tadi takkan jadi penyekutuan kalau dia kata dia tahu Allah Taala saja. Tapi dia kata Allah Taala ni pencipta, menjadikan, tapi pentadbiran untuk panjang umur, dapat selamat, dapat tanaman elok, dapat ternakan tak dimakan oleh binatang, dijaga dan sebagainya, semua balik pada berhala-berhala mereka sembah. Sama je. Itulah masalahnya bila orang kita ajarkan tentang rubiah tu, ada orang kata macam ini mana ada. Ada pula orang musyrik itu lebih menyekutukan tidak menyekutukan Allah Taala dia kata. Kan? Bahkan orang tu kafir. Ya kafir tapi masalahnya dia ada kepercayaan Allah Taala tu Tuhan. Tak memadai. Sebab dalam kita dan Islam ni kita tak memadai dengan percaya Allah Taala Tuhan. Pergantungan juga kepada dia. Kalau kita percaya Allah Taala Tuhan tapi bergantung dengan benda lain, salah. Percaya Allah Taala Tuhan, tapi pergi apa? Bergantung dengan tangkal ke, kayu kokak ke, muntat ular ke, kelapa tumpat ke. Sebut kalau teman-teman tak tahu benda-benda ni. Sebab benda-benda ni orang belajar ilmu kebal tahu. Dia ni contoh macam buluh kan. Buluh kan biasa lubang. Ada buluh dia tak ada lubang, dia panggil buluh tumpat. Dia padat, dia tak ada lubang. Kita kerak tu tak ada lubang. Kan buluh, orang kata buluh tumpat, buluh perindu pula. Apa pasal buluh perindu? Akak mana boleh macam tu kak? Kan jangan lari kat tajuk. Okey. Mana buluh tumpat? Kelapa tumpat, saya tengok kelapa tumpat. Kelapa tumpat ni kelapa yang tak ada mata. Dia kan dia ada mata kan, macam ada 3 lubang tu kan. Bukan untuk bowling. Tempat tu sebenarnya nanti akan keluar akar dia dengan tunas dia naik ke atas. Tapi ada kelapa dia kosong. Saya pernah tengok benda ni. Lepas tu kawan bapak saya dulu seorang ada pakcik megat apa tak nama dia, patut jadi pak mentua tak jadi. Okey gitu. Ada cerita dia. Dia sama kisah. Dia pasal dia dulu waktu masuk hutan tu, dia suka pakai benda berkenaan supaya orang tembak tak lut. Tapi dalam masa sama ada kesan juga dalam kehidupan dia, isteri dia setiap kali mengandung tak pernah anak dia boleh keluar. Macam mati dalam perut. So Indian bapak saya kata bawa sini benda tu, bapak saya kerat kan. Dan benda tu bapak saya simpan kat rumah. Saya tengok benda tu ada. Dia kata kelapa tu ada. Sekarang ni kat mana? Kat rumah abang ipar saya punya abang kat Keramat. Benda tu. Tak ambil lah. Nanti tengok. Benda tu kelapa tu tak ada mata. Tak ada benda pun benda tu. Bapak saya ambil. Tak ada. Hiasan je lah. Tapi cerita dia benda tu pelik. Tapi orang Melayu kita ada attachment. Kan kononnya kalau pakai benda sekian. Dari lepas bapak saya ambil benda tu pecahkan. Kemudian dia ni lah. Beranak-beranak hidup. Anak dia lahir hidup. Tu dia kata patutnya jadi menantu. Tak jadi tapi tak jadi. Dia kisah yang berlaku ni, mana attachment itu menunjukkan kita percaya Allah Taala Tuhan, tapi yang menyelamatkan kita tak boleh. Memang tak boleh. Ini syirik. Mana ini syirik. Yang berlaku pada orang-orang yang sekarang, zaman kita sekarang ni, yang pergi kata ya madad ya Rasulullah, madad ya Syekh, sama. Memang serupa. Cuma masalah sekarang dia kata tapi Rasulullah kan berkat. Rasulullah berkat tapi baginda tak pernah ajar kita untuk jadikan baginda tempat bergantungan. Nabi ajar, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong pada Allah Taala, bukan minta tolong pada aku.
Jumpa aku ada harta aku bagi. Nabi kata. Nabi minta hujan aku doakan. Tapi masalah bila korang ni madad ya Rasulullah ni apa hal? Madad kan? Actually syirik. Tapi kat cinta, kalau cinta sahaja, tak ada kait dengan habuan dunia. Kita fahamlah cinta, tapi ni buat sekian dapat sekian, buat sekian jadi wali, buat sekian jadi kaya, buat sekian buat maulid nanti menang pilihan raya, buat sekian. Mana boleh? How can? Ini benda sendiri salah dan Islam tak boleh. Kita jangan bergantung. Allah Ta'ala, kalau seorang tu beriman dengan qadar dan baca ayat Quran, Allah Ta'ala kata qulillahumma malikal mulk, katakan Muhammad, Allah Ta'ala raja sekalian raja, tu'til mulka man tasya, ya Allah kau beri kerajaan pada siapa kau nak. Wa tanzilul mulka man tasya, kau cabut kerajaan siapa yang kau nak. Wa tu'izzu man tasya, kau muliakan siapa kau nak. Wa tudhillu man tasya, kau hinakan siapa kau nak. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu pengisytiharan kita. Itu iman. Ada pun orang yang tak ada iman, itu masalah dia. Culas sini, pusing sini, pakai ini, cocok sini, tikam sini, gantung sini dan sebagainya, letak atas, letak bawah. Mana boleh? Rezeki dan sebagainya hanya milik Allah Ta'ala. Kemuliaan kita, orang nak datang kedai kita ke tidak, buatlah elok bersih-bersih. Ini tak ada, digantung raja-raja, insya-Allah akan menang. Insya-Allah akan siap. Lepas tu kemudian beli pula kain apa, digunting ni kain Kaabah. Dia gunting tu kan tak ada jual. Gunting ada jual. Tapi dia orang tak bagi bersepah sebenarnya. Sebab apa? Sebab ada orang dia bawa gunting masuk dekat tengah tawaf tu. Dia pergi gunting kain Kaabah bawa balik Malaysia. Lepas tu kemudian dia buat jadi kat duit. Tahu buat macam mana? Okey, dia ambil benda tu, dia ada cara lah, ada cara dia. Tapi cara dia tak saja kan orang buat. Okey, dia letak tu, dia ambil duit berbagai negara. Duit US, shilling US, shilling Canada, shilling mana, shilling pound, shilling sekian, letak dalam tu. Shilling Cina, shilling sekian, lepas tu dia ikat. Adalah cara dia, ada baca-bacaan dia. Kemudian letak dalam cash register tu. Tamat tuan, lepas tu letak dalam tu. Jadi soalan macam mana tu tarik duit masuk dalam tu kan. Kan, tapi tak kaya-kaya pun, banyak orang buat tapi tak kaya. Faham tak? Benda tu bukan cara dia. Islam tidak. Syirik, serius. Pasal kita Razzaq huwallah. Mana patut kita sekian, mungkin kita salah, kita masak tak betul ke, orang tak suka, tempat tu suka masin. Kan ada tempat orang suka masin. Pergi Negeri Sembilan, masak tak pedas tengok, jual. Masak lemak tak pedas. Memang tak makan dia macam kan. Dia pandang astagfirullahalazim. Dia tengok kedai dia takut. Aduh kedai masak tak pedas dia kata. Kalau pergi tempat tu, kita pula kalau tempat kita orang masak pedas melampau macam tu, aku tak pergi dah kedai kau. Betul? Kadang-kadang tengoklah benda macam tu dahulu. Ini semua kat kau nak kaya boleh, tapi cara dia carikan kamu Kaabah. Itu masalah. Jadi benda macam ni kita tanpa kita sedari syirik sebenarnya. Hatta Quraisy dahulu sebenarnya syirik menyekutukan Allah Ta'ala dengan ini, dengan berhala. Dia berhala ini untuk untung, ini untuk apa? Kesuburan, ini untuk sekian, semua sekali. Nak dapat anak gosok kat sini, nak dapat ni gosok kat sini, semua benda digosok-gosok. So secara asasnya memang orang Quraisy ni kita sebut mereka ni percaya Allah tapi tak beriman, tak bergantung dengan Allah Ta'ala. Percaya Allah Ta'ala tu ada, tapi tak bergantung Allah Ta'ala. Dia ada apa? Rububiyah, tak ada uluhiyah. Ataupun dia kata macam ni, iyyaka na'budu ada, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ada orang pula sembah Allah Ta'ala ada. Solat, puasa, zakat, haji dia buat lillahi ta'ala. Tapi apa? Tak minta tolong kepada Allah Ta'ala, kepada yang lain. Pun ada juga. Mana dalam kita Islam ni mungkin orang dahulu rosak dengan cara mereka. Tapi kita ni dah diberikan dua. Ibadah kita kepada Allah Ta'ala, isti'anah kita kepada Allah Ta'ala juga. Tak boleh lari. Buat kepada yang lain, keluar kita. Lari kita. Kena tipu, kena jual dengan orang. Mudah-mudah aja. Kena jaga-jaga benda ni. Jadi kata apa? Dia tanya, dan dia kata pelik, dia kata apa yang dikatakan oleh Muhammad ni, Ibn Abi Kabsyah. Fa wallahi, maka dia kata demi Allah, ma huwa bi syi'rin. It's actually not a poem, bukan poem. Apa Muhammad cakap ni bukannya syair, dia kata. Wala bi sihrin, bukan juga apa? Sihir. Bukan sihir juga. Wala bi hadhi minal junun. And actually bukanlah gumaman ataupun apa matering daripada orang gila. Bukan orang gila bercakap. Macam mana kita faham? Kita tanya dengan dia, apa hal? Dia apa hal kita balik? Orang gila kan? Pernah cakap orang gila? Tak pernah? Orang teman-teman semua tak pernah. Apa dia pernah tak tahu? Okey. Iyalah. Apa dia? Mana ada orang gila tak marah pun. Dia tanya khabar, apa khabar? Dia suka lagi. Jangan ada kad boleh bunuh orang sudah. Kamera tu. Dia ada orang, dia dekat. Orang gila yang dia ni, dia dekat. Kadang-kadang tak juga. Dia ngamuk pun ada sebab je. Kan orang ejek dia paling batu, dia ngamuk, betul orang salahkan dia.
Orang gila tu gila lah, bukan semua orang gila-gila. Ada gila yang tak gila. Maksud dia tak gila memang bunuh orang lah. Okey. Jadi maksud dia kata demi Allah, dia kata, ia apa yang dikatakan oleh Muhammad ini, ma huwa bisyairin, bukanlah ia apa yang dia terlibat dengan syair. Bukan juga sihir. Wala bihidhir minal junun, bukan juga apa gumaman ataupun makring daripada seorang yang gila. Dia kata kegilaan. Wa inna qaulahu la min kalamillah, dan sesungguhnya kata-kata dia adalah benar-benar dari kata-kata Allah. Ini kata-kata siapa? Al-Walid bin Mughirah, pembesar Quraisy yang menentang Rasulullah SAW. Dia buatkan statement macam tu. Macam zaman kita sekarang ni pun ada orang dia belajar, dia kaji sejarah hidup Rasulullah SAW. Dia puji Rasulullah. Ada yang sekarang muka dia 100 orang influence kan. Ujung nama dia Hart. Michael Hart kan. Dia letakkan Rasulullah nombor 1. First, adakah kerana kita bayar tak? Kadang-kadang dia orang ada sifat insaf panggil. Insaf maksud dia sifat just. Maksud dia berlaku adil. Putih-putih, hitam-hitam. Even though dia mungkin tak nak ikut. Macam bapa saudara Nabi SAW lah. Abu Talib, dia tahu Rasulullah bukannya seorang yang suka cari harta. Dia bukan seorang yang kumpulkan pengaruh. Dia tahu Rasulullah ni siapa. Dia bela Rasulullah. So jadi bila Rasulullah buat apa, nak kata dia sayang sangat sampai biarkan macam anak manja kan, tak juga. Tapi dia terima apa Rasulullah buat tu pasti bukannya salah. Bahkan tapi dia tak masuk. Tu masalah, dia tak nak masuk Islam pula. Tapi dia tahu Rasulullah SAW ni bukannya penipu, bukan pembohong, tak pernah menipu walau sekali pun. Jadi dia dari segi masalah sifat adil dia tu ada sampai menyebabkan dia pertahankan Rasulullah. Macam tengok sebahagian daripada golongan yang kita panggil mustasyrik ataupun orientalis. Orientalis actually satu kalimah yang digunakan oleh para ulama untuk menggambarkan orang bukan Islam yang mengkaji Islam atau ilmu-ilmu timur. Originally orientalis, orient kan timur kan. Talis mana pengkaji ilmu-ilmu timur. Macam-macam dia kaji ilmu Hindu dan sebagainya. Tapi bila sampai pada Islam, bila kaji berkenaan dengan agama-agama lain, Hinduism dan sebagainya, diorang tak ada macam conclusion bahawa dia ni salah. Tapi bila diorang kaji Islam, dia akan keluarkan conclusion dia macam-macam. Yang cakap buruk pun ada, yang puji Rasulullah pun ada. Ada yang masuk Islam, ada tak masuk Islam. Tapi mengarang. Macam Karen Armstrong sekarang ni, seorang. Dah mati belum? Tak mati ke? Mati dah. Okay. Dia ni antara orang yang dia kaji tentang Islam, dia puji. Actually bagi dia apa yang Islam dari segi sejarah dan sebagainya, dia anggap sebagai benda yang bagus. Dia kata, bagi dia melihat benda tu macam-macam ni. Dia even karangan dia tadi memang menunjuk macam ada sifat kita panggil berlaku adil pada Islam. Macam sekarang ni. Zaman itu zaman sekarang kan. Zaman dahulu Al-Walid bin Mughirah, tapi macam Karen Armstrong ni tak ada influence besar. Al-Walid bin Mughirah ni influence dia besar pasal dia ni adalah orang yang kita sebut tadi dalam surah Zukhruf, golongan musyrikin kata apa? Orang Arab Quraisy kata apa? Laula nuzila hadzal Quran, kalaulah Quran ini turun ala rajulin, kata seorang lelaki, minal qaryatain, daripada salah satu dua kampung. Azim, hebat Quran ini. Dia seorang yang dimaksudkan adalah ni, this guy, Walid bin Mughirah. Okay. Dia kata apa? Falamma sami'a dzalika bidzalika nafaru minal Quraisy, min Quraisy, maka apabila mendengar yang demikian, bila apa kata-kata Walid bin Mughirah ni didengari oleh An-Nafar, satu kumpulan min Quraisy, daripada golongan Quraisy. Iktamiru, mereka pun bermuktamar, bermesyuarat. Muktamar lah, iktamiru, mereka pun muktamar. Apa panggil? Weh, gila kau dengar cakap apa tadi? Dia panggil. Dia kata apa? Wallahi. Dia kata apa? Demi Allah. Lain saba'al walidu, kalau sabak, dia dulu orang-orang Quraisy, kan, orang musyrikin Mekah, bila salah seorang tu masuk Islam dipanggil saba'ar rajulu. Sabak dah. Orang tu dah sabak. Maksudnya dia jadi balik kepada agama mana entah, dia orang gunakan gelaran sabak tu untuk katakan orang tu. Jadi dia kata apa? Lain saba'al walidu, kalaulah sabak, maksud dia masuk Islam Walid ni, latas buanna Quraisy, pasti akan masuk Islam semua orang Quraisy. Ni kata-kata sebahagian daripada mereka. Abu Jahal di antaranya lah. Dan wakil jumpa di Walid nanti Abu Jahal. So maksud dia orang kata, ini dia kata kalau masuk orang ni masuk semua sekali. Macam mana dan sekarang lah. Tapi zaman kita sekarang tak ada orang macam tu. Tak ada orang macam tu. Maksud dia kita hormati seorang, tapi bila orang tu tukar tempat ke, contoh macam lah, katakanlah Pope Benedict, benda yang baru ni, katakanlah macam cerita yang rumus keluar dia masuk Islam. Kalau Islam sekalipun orang akan burukkan dia balik. Biasalah orang kata dia ni lah yang sekian-sekian supaya nak hilangkan credibility dia. It's normal pada zaman kita sekarang ni.
Kadang-kadang kita tak balik pada apa sebab dia tukar agama, tapi kita balik pada tajuk masalah dia ni tak best. Macam berlaku pada apa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketika dia masuk Islam, dia ni actually orang yang paling hebat pada kaum dia. Bahkan puji dia sungguh-sungguh. Dia test Nabi ketika nak masuk Islam tu, dia soal Nabi dengan banyak soalan. Dia tanya soalan ini, soalan itu, soalan sekian. Abdullah bin Salam terkenal. Dia masuk Islam, lepas tu dia kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau nak tengok tak kedudukan aku dalam kaumku dan perangai Quraisy yang sebenar? Perangai apa? Yahudi yang sebetulnya. Mana jahatnya mereka dia macam mana, kau nak tengok tak?" Rasulullah kata nak juga. Dia pun menyuruh. Rasulullah panggil orang-orang Yahudi. Panggil Yahudi, soalan yang Nabi kata kepada mereka, first soalan, siapakah Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Orang kata khairuna ibnu khairina, alimuna ibnu alimina. Dia ni orang baik dengan kami, anak orang baik. Kan? Dan dia ni adalah apa? Orang alim ke kami, anak orang alim. Alim, bapak dia alim, semua alim semua. Lepas tu kan, Nabi kata kalau dia masuk Islam, apa pendapat kamu? Orang kata, hasyalillah, minta jauh dia Allah Ta'ala, takkanlah dia masuk Islam, dia kata. Nabi kata, dan itu dia tengah macam tu, tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah, depan orang ramai. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Depan Rasulullah juga orang-orang Yahudi kata apa? Hadza syarruna ibnu syarrina. Ini orang jahat dengan kami, anak orang jahat. Mana apa statement keluar tadi, patah balik macam tu je. On the spot dia tukar. Zaman kita sekarang, even apa dalam kehidupan biasa macam tu lah. Zaman kita sekarang ni dia tak ada figure yang khas. Tapi Walid bin Mughirah ni actually he's the guy respected. Memang dia respected sangat. Tu ada Quraisy kata, kalau dia masuk Islam, kalau dia sabar, saya akan masuk Islam lah orang Quraisy. Falamma sami'a bidzalika Abu Jahlin, maka apabila mendengar perkara berkenaan, siapa Abu Jahal? Bi Ibnu Hisham qala, berkata Abu Jahal bin Hisham, dia kata apa? Ana wallahi akfikum bi sya'ni. Aku demi Allah, dia kata, aku akan selamatkan kamu, cukupkan kamu daripada urusan ini. Aku uruskan, tak apa. Korang tak campur, aku uruskan. I will take care of him, gitu. Okey. Fantalaqa, lalu dia pun bertolak, dia keluar. Hatta dakhala alaihi baitahu, sehingga dia masuk menemui Walid bin Mughirah pada rumahnya. Faqala li Walid, dia kata pada Walid, cara dia kata apa? Alam tara qaumaka qad jama'u laka sadaqah. Kau tahu tak kaum kau dah kumpulkan untuk kau sedekah? Ni kata Abu Jahal. Ini cara Abu Jahal nak kenakan Walid, supaya Al-Walid bin Mughirah ni rasa high and mighty balik kan, nak tinggikan balik, boost up dia punya apa bangga diri tu, supaya dia bertukar pendirian. Abu Jahal kata, kau tahu tak, kau tak lihat ke kaum kau telah menghimpunkan untuk engkau sedekah? Faqala, lalu dia berkata, alastu aktsarahum malan wa walada. Bukankah aku ni orang paling banyak harta di kalangan mereka dan juga anak, paling banyak anak? Bukankah aku ni orang paling banyak di kalangan mereka dari segi harta dan juga anak? Aku kan anak paling ramai, harta paling banyak. Apa hal? Dia cara dia kan. Faqala lahu Abu Jahlin, lalu berkata pada dia Abu Jahal, yatahaddatsuna, mereka orang ramai ni bercerita, annaka, bongkau ni wahai Walid, dia kata, innama tadkhulu ala ibnu abi Quhafah litusibu min ta'amihi. Dia kata mereka berkata bahawa engkau hanyalah engkau masuk menemui ibnu abi Quhafah, jumpa anak Abu Quhafah itu Abu Bakar ibnu abi Quhafah, litusibu min ta'amihi, supaya kau dapat makanan dia. Mana kau dapat apa habuan daripada makanan dia, kau nak makan kat rumah dia je. Tu sebab diorang nak kumpul sedekah untuk kau ni. Ni cara apa Abu Jahal punya jahat. Dia kenakan. Jadi kata, jadi Walid bin Mughirah pun cakap. Dia kata apa? Dia kata, faqala al-Walid, berkata Walid bin Mughirah, aqad tahaddatsa bihi ashirati, adakah telah bercakap macam ni juga kaum kerabat aku, anak-anak aku cakap macam tu juga kau? Ni kata siapa? Walid. Fala, maka berkata Walid, sama lagi, maka tidaklah, demi Allah, la aqrabu tidak aku hampiri Ibn Abi Quhafah. Aku takkan dekat dengan Abu Quhafah, Ibn Abi Quhafah, Abu Bakar tu, aku takkan dekat dengan dia. Demi Allah, aku takkan dekat dengan dia dah. Wala Umar, dan juga tidak dengan Umar, aku takkan dekat dengan Umar. Wala Ibn Abi Kabsyah, dan juga dengan Ibn Abi Kabsyah. Siapa dia? Muhammad SAW. Wa ma qawluhu illa sihrun yu'thar. Tiadalah apa dikata oleh Muhammad tu kecuali apa? Sihir yang dipelajari. Ini satu riwayat lah. Maka Allah Ta'ala pun fa'anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dharni wa man khalaqtu wahida, biarkanlah aku hai Muhammad dengan orang yang aku ciptakan dia berseorangan, sehingga ila qaulihi, firman Allah Ta'ala, la tubqi wa la tadhar,
yang tidak akan kekalkan, yang tidak akan biarkan. Mana api yang neraka tadi tidak akan tinggal satu sisa kawasan pun dia tak akan bakar, semua dia akan bakar. Tu maksud dia. Mana ayat itu turun. Daripada situ sampai ke situ, apabila dia katakan innahu wa ma qawluhu illa sihrun yu'thar. Okey. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, wa za'amu annahu qala, dan mereka menyangka bahawa dia itu Walid bin Mughirah berkata, wallahi, demi Allah, laqad nazartu fi ma qala ar-rajul, demi sungguhnya aku telah memandang, melihat kepada apa yang dikatakan oleh lelaki berkenaan itu Muhammad. Fa idza huwa laysa bi syi'rin, maka tiba-tiba aku dapati ia bukanlah syair. Ia bukanlah syair. Wa inna lahu la halawah, dan sungguhnya padanya, pada kata-kata itu ada kemanisan. Wa inna alaihi la talawah, dan sungguhnya padanya juga ada keindahan. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la, dan sungguhnya ia akan meninggi, mengatasi segala-galanya, dan tidak akan diatasi. Kata-kata tersebut tak akan diatasi lagi. Ini kata-kata siapa? Al-Walid bin Mughirah. Dan kata-kata betul. Memanglah Quran tak dapat diatasi. Bagi tak siapa boleh meniru Al-Quran. Wa ma asyukku annahu sihrun. Ini kata-kata, ini Qatadah kata, antara kata-kata mula tu adalah, dan aku tak syak bahawa dia adalah sihir. Aku tak rasa dia sihir, maksud dia. Tak ada sikit pun rasa dia sihir. Fa anzalallah, Allah Ta'ala pun turunkan Al-Quran, faqutila kaifa qaddar, maka celakalah dia, binasalah dia, bagaimana dia boleh menganggar-anggarkan. Thumma abas, hingga ayat thumma abasa wa wasar, kemudian dia merapatkan apa di antara dua keningnya, dan juga bermasam muka, dikerutkan dahi dan juga kerutkan kening, bermasam muka. Okey, baik. Itu satu riwayat berkenaan kisah ni. Dan riwayat kedua, warawa Ibnu Jarir an Ikrimah, telah meriwayatkan Ibnu Jarir daripada Ikrimah, anna Walid bin Mughirah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi al-Quran. Wa Walid bin Mughirah telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda baca kepadanya Al-Quran. Lalu baginda membaca kepadanya Al-Quran. Faka'annahu raqqalahu, lalu seolah-olah dia mula berlembut kepada baginda, mula rebut pada Al-Quran. Macam sedap ni dengar, kan dia seronok dengar. Fabalagha zalika Abu Jahlin Ibnu Hisham, lalu apa yang berlaku pada Walid ini riwayat yang satu lagi telah sampai kepada Abu Jahal bin Hisham. Dia dengar, apa Walid dah mula senyum, seronok dengar Quran. Dia dengar macam tu. Maka dia pun fa'atahu, maka dia datang jumpa Walid. Faqala, lalu dia kata, "Ai pak cik." Mana sedia, memang dihormatlah. Orang ni dinamakan macam bapak, apa, adik-adik bapak dia. Macam Melayu kita pakailah panggil pak cik dan mak cik tu. Actually untuk gelaran bagi orang tu samakan kita dengan orang tu dengan bapak kita yang adik-adik, maksud dia. Tu sebab kadang-kadang ada kadang ustaz-ustaz kita di Malaysia dia tak berapa setuju kita panggil pada orang bukan Islam dengan pak cik. Panggil uncle boleh kot, tak tahu uncle lah kan. Bila kita pak cik, selalu kita panggil dia pak cik ni, maksud dia apa? Bapak saudara kita. Soalan macam tu. Tapi adalah macam brother kan. Macam penggunaan brother, abang kan, pada orang bukan Islam. Actually agak ni sikit lah, tapi orang Melayu kita beradab dia pakai abang-abang kan. Akau, taiko, boleh pakai kalimah lain kan. Ada perkataan lain, gunakan perkataan lain. Kalau makcik, kalau bahasa Cina tu asuh Kalau pakcik apa? Apek. Kan apek kan? Bukan? Apek lah. Ya, asalnya apek tu ni, maksud dia pakcik juga, tapi bahasa Cina perempuan asuh. Kan? Asuh. Tapi saya pun dulu tak pernah pakai. Pasal Cina ni tak ada rumah pakcik apa? Cina lelaki jual kat sayur. Cina perempuan tak ada jumpa. Tak ada kalimah asuh tu. Saya dengar lama sikit, Amoy itu perempuan, adik perempuan. Tapi bahasa Cina lah, Amoy. Okey. Dah lari dah. Asal disebut-sebut tu. Okey. Fatahu, lalu dia datang jumpa dengan apa, Walid bin Mughirah. Faqala, lalu dia kata, Abu Jahal kata, "Ayam, pak cik," dia kata, "Inna qaumaka yuriduna ay yajma'u laka mala." Sebenarnya kaum kau telah menghimpunkan untuk engkau, mahu untuk menghimpunkan harta untuk engkau. Untuk engkau harta. Mereka mahu untuk menghimpunkan untuk engkau harta. Dia kata, "Qala walima." Walid bin Mughirah apa pelik? Apa hal? Kan? Qala, mereka dia kata, ini Abu Jahal kata, yu'tunakahu. Mereka nak berikan ia kepada engkau. Engkau kepada ia kepada engkau. Yu'tunakahu. Mereka berikan engkau akan ia. Hu balik pada harta. Ka tu balik pada Walid bin Mughirah. Okey. Fa innaka ataita Muhammada tata'arrada lima qabilahu. Engkau telah datang kepada menemui Muhammad. Tata'arradu, dan kau menentang ataupun berkata-kata terhadap apa yang diterima oleh Muhammad. Apa yang dapat tu kau macam kan oppose kan? Kau oppose dia. Kata? Lepas tu dia kata apa? Gila, pelik juga. Dah jumpa Muhammad, lawan Muhammad. Ini cara Abu Jahal.
Dia tak kata direct, dia kata diorang datang nak bagi kau harta sebab apa? Sebab kau datang jumpa Muhammad dan kau oppose dia berkenaan apa dia terima. Kau lawan dia. Lalu dia kata apa? Walid bin Mughirah kata, qala, dia kata, qad alimat Quraisy. Sebenarnya Quraisy dah tahu anni aktsaruha mala, aku ni orang paling ramai, paling banyak di kalangan Quraisy dari segi harta. Apa nak bagi harta pada aku? Dia saja itu kan. Qala Abu Jahal pun berkata, faqul fihi, maka katakanlah kepada Quran itu, pada apa yang Muhammad cakap tu, qaulan, satu kata-kata, ya'lamu qaumaka, yang tahu kaum engkau, annaka munkirun lima qala, bahawa engkau tak setuju atau mengingkari terhadap apa yang dikatakan oleh Muhammad. Sebut satu word, satu phrase, satu ayat, satu kata-kata yang dengan kata-kata tadi orang ramai tahu kau tak setuju dengan Muhammad. Buat statement lah ni, press conference kan. Saya tak setuju, saya setuju kan. Ni cerita dia. Wa annaka karihun lahu, dan kau tak suka dengannya, dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Sebut. Barulah kita berhenti kumpul harta untuk kau. Kita kalau tidak macam sini. Ini pride. Bayangkan Walid bin Mughirah, kita kalau orang nak bagi harta kita, alhamdulillah kam. Dia ni pride dia tinggi. Memang walaupun dia kafir, dia pride dia tinggi. Memang tinggi. Masa orang kumpul harta kan, pasal kerana nak suruh dia tukar statement, dia kata apa hal? Apa dia kata? Famadha aqulu fihi? Dia kata, apa nak aku nak cakap tentang dia? Tentang Quran tu. Fa wallah, maka kerana demi Allah dia kata, ma minkum rajulun, ma minkum, tiada seorang di kalangan kamu, rajulun, seorang lelaki yang a'lama bil ash'ar minni, lebih tahu tentang syair berbanding aku. Demi Allah dia, tak ada seorang dalam kamu ni. Apa aku nak suruh cakap apa? Macam kita jumpa dengan apa, Profesor Koke Kim kan, Koke Kim, okey. Kan dia pandai sejarah. Kan kalau dia kata kita datang jumpa suka statement, dia kata okey. Kau ada suruh aku tukar statement ni. Contoh kalau dia tukar statement satu benda, kita suruh dia tukar statement. Dia kan dia pakar sejarah. Dia keluarkan statement, kita suruh dia tukarkan. Sedangkan dia orang paling tahu tentang sejarah. So dia akan cakap apa kita? Okey, sekarang ni Walid bin Mughirah cakap macam tu pada Abu Jahal. Dia kata apa? Korang nak kumpulkan harta untuk bagi pada aku supaya aku tukar statement. Dia kata, apakah benda yang aku nak cakap pada tentang dia? Demi Allah, dia kata, tiada seorang pun di kalangan kamu ni, seorang lelaki yang lebih tahu tentang syair berbanding aku. Tak ada orang pun tahu. Jadi apa aku nak oppose aku, dia kata. Wala a'lama bi zajrihi wala qasidihi, tidak pula tahu tentang apa? Panjangnya syair atau pendeknya qasid, pendek Wala bi asy'aril jin, dan tidak juga syair jin. Aku syair jin pun aku tahu, dia kata. Korang ni bukan syair manusia, aku syair jin. Syair pendek, syair panjang, syair yang bergetar semua aku tahu. Korang nak lawan aku ke? Dia kata kalau aku statement aku keluar, aku siapa? Korang siapa? Macam tu dia nak cakap pada Abu Jahal. Wallahi ma yashbihu ladhi yaqulu syai'an min dhalika. Demi Allah, dia kata, tidak menyerupai apa yang dikatakan oleh Muhammad ni sesuatu pun daripada itu. Tidak seperti syair jin ke, syair manusia ke, panjang ke pendek, tak serupa langsung, dia kata. Pasal dia pandai syair, dia lawan, dia cakap balik Abu Jahal. Dia kata, wallahi, demi Allah, dia kata, inna liqaulihi alladhi yaqulu la halawah. Semuanya pada kata-kata yang dikatakan olehnya oleh Muhammad SAW, alladhi yaqulu, yang dikatakan olehnya, la halawah, ada kemanisan. Wa innahu, dan sesungguhnya ia la yuhattimu ma tahtahu, dia akan memusnahkan apa-apa di bawahnya. Anything yang try untuk menentangnya akan jatuh, dimusnahkan. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la, dan ia akan mengatasi dan tidak akan diatasi. Ini kata-kata Walid bin Mughirah tentang Al-Quran. Qala Abu Jahal still insist, berdegil. dia persuade, dia pujuk lagi. Qala, dia kata, berkata Abu Jahal, wallahi, demi Allah, dia kata, la yarda qaumuka, tidak akan redha kaum kau, hatta taqulu fi, sehingga kau cakap sesuatu tentang Al-Quran. Qala, lalu ketika tu dah dia sebut macam tu, so Walid bin Mughirah kata apa? Da'ni hatta ufakkir fi, biarkan aku sehingga aku fikir tentang dia. Falamma fakkara, dan bila dia telah fikir, qala, dia pun kata, hadha sihrun ya'thuruhu an ghairihi. Ini Quran ni adalah sihir yang dipelajari atau diketahui oleh Muhammad SAW, dikesan oleh dia daripada orang lain. Dia kata, orang kaum lain ni, tak ada kat kita. Kan syair aku dah tahu ni, bukan syair tu, orang lain ajar dia. Luar daripada kabilah kita, luar daripada kaum kita, mungkin luar tanah Arab, dia kata. Dia kata, fanazalat, maka turunlah Al-Quran, dharni wa man khalaqtu wahida, biarkanlah aku dengan orang yang aku jadikan ia sebagai berseorangan, hatta sehingga sampai hatta balagha, sehingga sampai ayat 19. Wa qad dzakara Ibnu Ishaq, telah menyebut menceritakan Ibnu Ishaq,
Wa ghairu wahid nahwan min hadha, dan lebih daripada seorang, ramai lagi ahli sejarah dan sebagainya menceritakan macam ni. Tapi semua ada sanad, bukan mencerita suka hati je. Ini agaknya, tak ada agaknya, semua je sanad. Wa qad za'ama as-Suddi annahum lamma ijtama'u fi darin nadwah, dan sesungguhnya telah mendakwa as-Suddi, Imam Suddi, annahum, maksudnya mereka Quraisy ni, lamma ijtama'u fi darin nadwah, ketika mereka berkumpul di darun nadwah, tempat kumpulan orang Quraisy dulu, liyajma'u ra'yahum ala qaulin yaqulunahu fihi, supaya mereka menghimpunkan, menyatukan pendapat mereka di atas satu kata-kata, satu pendapat, satu statement yang mereka katakan ia mengenai Al-Quran. Qabla an yaqdama alaihim wufudul Arab, sebelum datang pada mereka, yaqdumu, datang alaihim, kepada mereka, wufudul Arab, rombongan-rombongan Arab, lil haji, sebelum musim haji. Ni gila ni, kata dia kata dengar itu, ini kalau muallim orang cakap ni sampai masalah ni, macam ni kita nak buat sebelum orang rombongan haji datang, dia kata liyasudduhum anhu, supaya mereka sekat mereka orang ramai yang datang tu daripada Al-Quran. Faqala qailun, maka berkata sebahagian yang berkata, orang yang berkata, syair, Muhammad ni penyair. Wa qala akharun, berkata yang lain pula, sahir, berkata kemudian lagi, sihir ni, dia ahli sihir ni, kau gila kau, dengar-dengar tu ikut dia pasal kan, ini pukau ni, dia kata. Okey, wa qala akharun, berkata kemudian lain, kahin, tukang telik kot. Okey, wa qala akharun majnun, ada kata gila ni, dia orang gila je. Kama qala ta'ala, sebenarnya Allah nyatakan Al-Quran surah Isra ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Unzur kaifa darabu lakal amsal, lihatlah Muhammad macam mana mereka buat untuk engkau perumpamaan. Fadallu, maka mereka sesat. Dengan sebab perumpamaan tadi, kerana mereka tak terima Rasulullah, dia tak boleh terima utusan Allah, dia akan try cari jalan untuk kata bukannya kaitan dengan Tuhan pencipta alam ini. Fadallu, maka mereka sesat. Fala yastati'una sabila, mereka tidak dapat sebarang jalan untuk sampai kepada hidayah. Habis, tinggal macam tu je. Kullu hadha, semua yang dikatakan ni, wal Walid yufakkiru fi ma yakunu fihi, semua ini, dan Walid bin Mughirah ni berfikir berkenaan apa yang dia katakan tentang Al-Quran. Fafakkara wa qaddara, maka dia berfikir dan juga dia menganggarkan. Wa nazara wa abasa wa basar, dia memandang, dia berkeruk kening dan juga memasang muka. Faqala, lalu dia berkata, in hadza illa sihrun yu'thar, tiadalah ini, itu Quran ini, melainkan sihir yang dipelajari, yang dikesan. In hadza illa qaul bashar, tiadalah ini melainkan kata-kata manusia. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala pun jawab, sauslihi saqar, aku akan masukkan di dalam saqar. Saqar, fa'ughmiruhu fiha min jami'i jihatihi, maka aku akan benamkan dia dari dalam neraka ni daripada semua arah dia. Maksudnya bukan bakar bawah je, bakar kiri, bakar kanan, bakar depan, bakar belakang, bakar atas, mana semua arah dibakar dia daripada neraka ni, daripada semua arah, maksud dia. Thumma qala, kemudian dia disebut dekat situ, wa ma adraka ma saqar, kamu tahu tak saqar tu apa? Apakah saqar itu yang dimaksudkan? Dia actually pembakaran tadi, macam Syawa ni bakar kulit je, bakar atas. Masywi kan, ajak dengan masywi. Dia actually masluk, dia dah lafaz tadi cara pembakaran. Lazar, dia sebahagian tadi bukan nama neraka, tapi sifat pembakaran yang berlaku dalam neraka. Ada bakar sampai tulang, bakar sampai daging saja, bakar kulit saja. Jadi hutamah, benda-benda tadi adalah nama-nama yang kena kepada cara siksaan. Nama neraka tak ada yang sahih, dia macam Jahannam tu neraka sendiri, dipanggil Jahannam, atau Sa'ir, benda tu cara pembakaran dia, bukannya berkenaan dengan tajuk nama-nama neraka. So saqar ni apa, kamu tak saqar tu apa? La tubqi wala tadhar, mana dia kata ada hadza tahwili amriha wa tafkhimiha, mana Allah Ta'ala sebut, kamu tahu tak saqar itu apa? Ini untuk membesarkan tajuk tentang apa saqar ini apa, supaya kita tanya, saqar bukan meaning biasa ke? Macam kata ini ubat batuk, tahu tak batuk ni apa? Batuk lah. Dia boleh tanya tu, orang kan macam nak tahu lagi. So dia kata hadza tahwilun li amriha, ini cara Allah Ta'ala nak membesarkan urusan saqar ini, wa tafkhimiha, dan juga mengagungkan, menghebatkan. Thumma fassara dzalika, kemudian Allah Ta'ala tafsirkan, jelaskan yang demikian dengan firman-Nya, la tubqi wala tadhar, ia tak akan meninggalkan dan juga tidak akan tersisa dan juga tak akan tinggalkan. Maksud dia apa? Ta'kulu luhumahum, dia akan makan api saqar ni, api neraka yang ini, dia akan membakar daging-daging mereka, wa uruqahum, dan urat-urat mereka, wa asabahum, dan saraf-saraf mereka, wa juludahum, dan kulit-kulit mereka.
Kalau syawar ni kulit je, dalam tak kena lagi. Yang ada kumpulan kan kita kata apa? Yang mereka ni kullama nadijat juluduhum. Bila setiap kali mana masak kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha. Surah An-Nisa 56. Mana ada kumpulan tu bakal kulit, ganti kulit, ganti kulit. Yang ini satu benda pun tak tinggal. Dahsyatnya api tadi. Mana makan daging, urat, saraf dan juga kulit. Thumma tabaddala ghairu zalika, kemudian tubdalu ghairu zalika, digantikan baru pula. Semua sekali. Yang ni kulit je, ni ganti semua sekali. Supaya rasa sekali lagi. Wa hum fi dzalika la yamutun wa la yahyaun. Dan mereka dalam keadaan disaqar tadi, mereka tidak mati dan tidak hidup. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup, pasal dia merasai semua sekali. Wa qawluhu, dan firman Allah lepas tu, lawahatul lil bashar. Lawaha. Lawahatul lil bashar. Lawahatul lil bashar. Qala Mujahid, berkata Mujahid, lil jild, lawahatun lil bashar, lawahatun lil bashar. Dekat situ tadi apa dia kata? Enggak, tengok dalam tafsir. Dia kata apa? Lawahatun lil bashar. Dia berterusan membakar. Lawaha. Oh, dia kata dia kata apa? Dia kata berterusan membakar terhadap kulit. Bashar tu kan manusia, kulit. Dia kata berkata Mujahid lil jild, terhadap kulit. Mana dia pembakaran dia secara berterusan. Macam kita kata macam api kita nyalakan. Lepas tu peringkat dia akan hilang. Kalau kita lebih-lebih lagi yang pakai bahan bakar. Pasal neraka ni bahan bakar dia ada, batu dan juga manusia dan batu batan. Kalau kita pakai gas tu akan habis. Kan? Bakar lama dia akan habis. So yang ini sekarang ni, yang neraka sakar ni tadi, yang dibakar semua arah, terbakar orang tu berterusan, kemudian diganti balik kulit baru, berterusan, tidak berhenti-henti. Lawahah. Dia berhadapkan terhadap kulit, dia sentiasa membakar berterusan. Wa qala Abu Razin, berkata Abu Razin, talfahul jilda lafha fatada'aha aswad minal lail. Maksudnya dia akan bakar, dia akan menyentuh, dia akan makan kulit berkenaan. Lafha satu pembakaran. Fatada'uha, lalu dia biarkan kulit berkenaan aswad minal lail, lebih hitam daripada malam. Rentung habis. Tak ada tinggal sikit pun, tinggi kepanasan dia. Wa qala Zaid bin Aslam, berkata Zaid bin Aslam, la taluhu ajsadahum 'alaiha. Dia akan dibentangkan, dihadapkan. Lauh ni kan lembaran. Okey, lauh taluhu ajsadahum 'alaiha. Dia atau lawah ajsadahum, dia dihadap, dibentangkan jasad mereka di atas api berkenaan. Tak ada, biar semua kawasan akan kena. Macam kita kalau buat panggang kan, kalau api bukan dari seluruh arah, tak sedap daging tu. Kan ada separuh masak, tak masak. Ni masak semua sekali, tak ada benda tinggal. Okey, well done. Overcook dia kata. Kan, benda apa ada ni cakul hitam lagi. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, lawahatul lil bashar ay harraqatul lil jid, membakar bagi kulit, berterusan membakar bagi kulit. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, tahruku basharatul insan, dia akan bakar kulit manusia. Bakar kulit manusia. Dan Allah Ta'ala sebut tu, alaiha tis'ata asyar, di atasnya yang menjaga sakar ini, tis'ata asyar, ada 19. Ai min muqaddimi zabaniyah, daripada pemuka-muka, ketua-ketua kepada zabaniyah, penjaga-penjaga neraka. Azimu khalqihim, mana besar dia punya tubuh badan mereka. Ghaliz, kasar, khuluquhum, mana azimu khalquhum, mana besar dia punya badan dia, saiz dia, dan ghaliz, kasar, khuluquhum, akhlak mereka. Mana dia tak ada macam kita macam minta maaf, sorry. Tak ada, dia dia lempang-lempang macam tu je. Syadid, tegas. Dia tak ada macam kita kata macam ni lah. Kita kata bila kita dalam Islam ni bab membunuh, Islam kata apa, biasa menyembelih, elokkan penyembelihan, biasa membunuh, elokkan pembunuhan. Maksud dia bunuh biar mati, jangan tersiksa dan sebagainya. Kalau kita terlanggar orang, kita minta maaf kan. Malaikat ni yang untuk jaga neraka ni tidak ada sebarang rasa belas kasihan. Tak ada belas kasihan langsung. Bila yang 19 disebut, kenapa jumlah 19 ni kita akan bincang kemudian insya-Allah. Dan actually banyak orang salah faham, macam di antara Rashad Khalifah. Dulu dia ni dia ni orang India tapi duduk kat Mesir. Lepas tu dia pandai komputer. Dia bilang-bilang tapi dia mati dah. Bini dia adalah di antara orang yang pertama khutbah, perempuan khutbah semayang pakai skirt. Dekat apa nama? Apa nama tempat tu? Alamak, nama tempat dia dekat US. Dia pernah hantar surat Kabinet Wadud, kan? Dan nama tempat dia tu
Tuskon tu TU dekat situ. Okey. Dia tinggal kat kawasan berkenaan. Dia mati dah dibunuh. Tapi cerita dia ni antara orang yang fascinated by Alaiha Tis'ata Asyar. Why Tis'ata Asyar? So dia start dengan tu, mula mengkaji-kaji kononnya berkenaan dengan nombor 19, kod 19. Bismillah ada 19 nombor huruf, kemudian dia kali tolak bagi, dia actually masalah lah orang ni. Tapi kita kata sebenarnya Allah Ta'ala letakkan bilangan tadi untuk ujian, dan kita akan baca nanti dan tafsir, dia tak ada kaitan dengan tajuk masalah nombor 19 ni untung ke, hebat ke, bla 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 ke, prime number ke, tak ada. Allah Ta'ala pilih number tu dia suka hati dia. Dia letak 3 pun hak dia, bukan kerja kita. Datang ni, kenapa 19? Kenapa tak 18? Kenapa tak 21? Itu yang kita buat kerja tak senonohnya tu. Apa Allah Ta'ala pilih, itu hak dia. Merujuk kepada bilangan malaikat yang jaga neraka berkenaan. Zabaniyah tadi, ketua-ketua Zabaniyah tadi 19. Kenapa 19? Allah Ta'ala pilih. Bukan sebab nombor 19 ni ada bla 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 bla. Itu kerja kita. Macam orang kata, kenapa langit 7 tak 8? Itu hak Allah Ta'ala, dia cipta. Pandai-pandai sibuk ngada-ngada, kenapa? Kan? Itu hak dia. Jadi itu milik dia. Bukan hak kita untuk bertanya apa rahsia nombor. Tak payah. Tak ada rahsia-rahsia. Tak ada rahsia-rahsia. So jadi kita akan belajar insyaAllah nanti pada bahagian yang akan datang. Saya akan terangkan sikit berkenaan dengan kod 19 ni. Pasal anti hadis, kumpulan anti hadis di Malaysia ke di mana-mana, dia merujuk kepada kumpulan ni, kepada orang yang belajar tentang kod 19 ataupun apa dikarang oleh Rashad Khalifah, yang kononnya dia cuba try untuk kononnya mengkaji Al-Quran berdasarkan numbers. And in the end, dah sekali dia mengaku dia Nabi. And in the end, dia kirim surat kepada Presiden Amerika Syarikat, kepada raja sekian untuk suruh dia Nabi. Muhammad SAW, mujizat Nabi adalah Al-Quran. Mujizat dia adalah nombor. Ini pelik dia. Nanti insyaAllah minggu akan datang, saya akan terangkan berkenaan dia sikit sebelum kita masuk berkenaan ayat ni. Pasal kumpulan ni kena faham, kita kena tahu siapa mereka ni. Di kalangan masyarakat kita banyak anti hadis ni berasas pada lelaki ni, this guy. Dia tak pandai pun. Kebetulan zaman tu komputer, orang lain tak pandai, dia ada komputer. Itu bandar digit je, kira-kira. Dia kira-kira, tahun sekian akan kiamat. Itu yang last sekali. Dia tahun-tahun ni akan jadi sekian. Dia kali 19, tolak 19, bahagi 19. Nombor 19 tu digunakan dalam perkiraan dia. So in the end, dia jadi kafir. Dia letakkan apa, dia adalah Rasul. Dan juga last sekali dia kata Muhammad Rasulullah, tapi dia pun Rasul juga. Yang macam lah Qadiani Ahmad kan. Dia kata Rasulullah tu Rasulullah, tapi dia pun Rasul juga. Tak boleh lah. Kita kata benda tadi, Nabi adalah penutup kepada Rasul dan juga Nabi. Tak ada orang lain lepas tu. So secara asasnya kod 19 Tis'ata Asyar ni, ayat ni kita baca sini pendek kan. Ibn Kathir pun terjemahkan sikit je tentang penjelasan dia. Tapi tajuk ini sebenarnya penting supaya kita tahu berkenaan kumpulan manusia yang zaman kita sekarang ni. Banyak orang kaya, orang miskin tak ada kerja ni pasal dia English educated kan. Pasal banyak reference dia dalam bahasa Inggeris untuk benda-benda ni. Jadi kita akan terang insyaAllah pada minggu akan datang berkenaan dengan kumpulan yang kita panggil sampai apa? Kod 19 kan? Ayat tu kita akan ambil sikit sebelum kita terangkan sambungan supaya kita dapat apa penjelasan jelas. Jelas? Ada soalan? Tak ada? Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.